InsyaAllah kita sambung semula perbincangan kita dalam kitab Nurul Uyun di Talkhis Sirati Al-Amin Al-Ma'mun karangan Al-Imam Ibn Sayyidin Nas rahimahullah ta'ala wa radiyah. Alhamdulillah, kita dah habis dah membicarakan berkenaan dengan tajuk apa? Kita tentang Nabi. Kita dah habis juga membicarakan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pakaian-pakaian dan juga barang yang Nabi SAW ada di rumah. So barangkali ada yang tertanya-tanya kan, kata apa dia kita panggil apa signifikan kita baca benda rumah lah, benda berkaitan dengan perabot, pakaian dan sebagainya, apa kepentingan kita. Sedangkan Islam sekarang kita boleh tahu je kan, benda yang lebih besar lagi daripada ni kan, setelah orang berfikiran tu dia beritahu sendiri dia. Antara yang kita sebut di sini ada signifikan dia adalah apa? Pertama adalah baginda Nabi SAW berkaitan dengan baginda itu sendiri. Dinukilkan berkaitan dengan Nabi itu adalah apa? Perkara yang sangat-sangat terperinci. Dipaham tak? Maksudnya bukan dinukilkan hanya sifat akhlak dan luaran itu saja, tapi dinukilkan kepada Nabi itu apa dia? Kita panggil segala jenis keadaan, barangan dia, binatang tunggangan dia dan sebagainya. Tanda apa? Tanda prihatinnya para sahabat hadap Nabi SAW bukan pada aspek syariat, urusan ajaran keagamaan, tetapi pada aspek apa? Aspek kehidupan sekalipun dinukilkan pada Nabi SAW. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab sirah yang besar-besar, antara masyhur kitab Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad karangan Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dia letakkan perbahasan ke semua ni. Kalau kita baca Zadul Ma'ad, kita tahu tak ada satu pun aspek yang dinukilkan daripada Nabi SAW kurang. Maksudnya kita boleh baca secara lengkap dan kita boleh bayangkan segala jenis sudut berkaitan dengan Nabi SAW. Semua sudut. Janggut ada berapa, ada berapa, semua sudut. Dan kerana itulah kita katakan bahawa ayat Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahawa bagi kalian itu pada Nabi SAW adalah apa? Uswah, iaitu ikutan yang baik. Bahawa bagi kita, walaupun kita dah 14 tahun, 14 kurun, 14 abad, kita dah berjauhan dengan Nabi SAW, tapi masih lagi tidak menjadi alasan bagi kita untuk kita tidak mengikut Nabi SAW. Tak ada alasan. Sebab apa? Yang dinukilkan, yang dibentangkan kepada kita, yang diceritakan kepada kita, semuanya lengkap. Dalam rumah macam mana, akhlak macam mana, dengan sahabat macam mana, urusan penata rumah pun macam mana dan sebagainya, ke semua. Boleh faham? Jadi lengkap yang diceritakan berkenaan dengan Nabi SAW. Itu satu perkara. Yang kedua adalah diceritakan berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan bahawa Nabi itu adalah seorang manusia biasa. Kan? Kita merasakan hal ehwal yang sekeliling Nabi SAW. Baginda Nabi pun adalah seorang manusia biasa, memiliki peralatan sebagaimana kita miliki. Betul tak? Supaya apa? Supaya kita boleh ikut baginda sebagaimana manusia yang biasa. Adakah sebelum ini kita ingat Nabi SAW ada mujizat? Dia ada mujizat saya nak buat apa? Naik kuda terbang kan? Biar macam tu. Keserung lah. Apa Nabi ada kuda pula kan? Kuda apa? Terbang tu kan? Ataupun naik awan macam apa? Samukong ataupun Sangoku dalam Dragon Ball kan? Kalau benda tu tak, kan Nabi macam manusia biasa. Adapun hanya mukjizat itu adalah benda yang menyabitkan, membuktikan berkenaan dengan kenabian Nabi SAW, bahawa dia diturunkan baginya wahyu. Dan ada gunting, kita dengar ada bekas, apa semua itu menunjukkan bahawa bagaimana Nabi SAW sebagai seorang manusia menguruskan hal ehwal dia sebagai seorang manusia biasa. Boleh tak? Okey, kita faham. Allah, itu yang pertama tadi. Okey, baik. Ini kita masuk membicarakan berkenaan dengan mukjizat. Ada dua tajuk lagi yang kita akan habiskan. Hatika hatan Allah adalah habis je. Okey, baik apa insya-Allah kan barakah. Baik. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Qala kata Imam pada menyebutkan secebis dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sedikit yang disebutkan sini berkenaan dengan mukjizat Nabi, tapi banyak jugalah kan. Kadang-kadang kita pun terlepas pandang. Okey,
Okey, sebelum kita baca, ada benda yang penting berkenaan dengan isu mukjizat. Saya sebutkan sebelum ni pada awal mukadimah, antaranya adalah isu yang kita mesti bagi fokus, bagi perhatian berkenaan dengan isu kenabian ni adalah apa? Mukjizat. Yang kita sebut sebelum ni ada apa? Rupa paras, akhlak, keistimewaan, antaranya apa dia? Mukjizat. Yang kita mesti bagi apa? Bagi fokus. Dalam apa? Dalam meneliti berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan Nabi SAW. Penting perbahasan mukjizat ni, kerana apa? First adalah kerana kita akan ketahui bahawa Nabi iaitu Muhammad bin Abdullah itu adalah seorang Nabi. First, boleh faham? Adalah seorang Nabi, bukan manusia biasa, bukan orang tepi jalan macam kita. dah kan. Boleh faham? Bukan orang apa macam biasa dah. Boleh faham? Fungsi mukjizat ni adalah apa? Adalah kerana baginda itu adalah seorang Nabi utusan daripada Allah Taala. Itu lain beza. Boleh? Itu penting. Kerana apa? Kerana kadang-kadang apabila perbahasan mukjizat ini dinafikan dalam perbahasan sirah, dia akan menjadikan Nabi itu hanya tokoh pejuang perang. Ada setengah tokoh panglima perang. Tak mana ada kan Nabi itu tokoh panglima perang. Adapun Nabi itu dijadikan tokoh kekeluargaan. Dah tak Nabi tokoh kekeluargaan saja. Ataupun Nabi dijadikan sebagai apa? The greatest leader, tokoh pimpinan yang paling masyhur, yang dia letakkan 500 orang kan. Adakah menunjukkan bahawa Nabi ni manusia biasa sebagaimana disebutkan tadi itu? Kerana mereka menganggap Muhammad Nabi ni adalah apa? Hanya talented person. Boleh faham? Apabila mereka menepikan konsep berkaitan dengan mukjizat. Kerana mukjizat seperti kita sebutkan tadi adalah apa? Adalah salah satu bukti yang menunjukkan baginda itu adalah utusan dari Allah Taala. Utusan dari Allah Taala. Bila kita sebut utusan Allah Taala, dia benda yang lain. Bukan hanya kita ketahui dia adalah seorang talented person, dia memang Nabi, seorang yang cerdik, memang Nabi seorang pemimpin, memang Nabi seorang daripada paling bertetap, memang Nabi sekarang-sekarang tu kan. Tapi kita kena ingat, dia itu adalah utusan Allah. Bila sebut utusan Allah, wajib imani dia. Wajib apa? Imani dia. Sebab tu, orang tadi sebagaimana disebut oleh Syekh Syibli Nomani, apabila dia keluarkan buku The Greatest Leader of the World, book from the history, tu cara-cara dia tu, cara yang apa? Dia bagi apa? Cara halusi dia bagi. Halus untuk apa? Untuk dia nak meracuni pemikiran umat Islam. Bahawa umat Islam akan melihat Nabi ni pada sudut ketokohan dan juga talented person saja. Tapi kita anggap Nabi ni sebagai seorang apa? Rasul yang perlu dicintai, diimani, diikuti dan sebagainya. Itu penting. Perbahasan mukjizat ni penting. Siapa nak baca detail, boleh pinjam buku saya lah. Boleh buku step ni. Jilid satu ni. Kan, jilid yang ketiga ni Dailatul Ma'arif khusus kena mukjizat saja. Dia ada 7 jilid buku ni ada 7 jilid ni kena mukjizat saja. Boleh baca lah. Yang best lah. Dia bahas tu cerita apa secara falsafahnya, secara kehebatannya dan sebagainya. Okay, itu satu perkara. Perkara yang kedua, berkaitan dengan mukjizat tadi. Apa maksud mukjizat? Apa maksud mukjizat? Definisi mukjizat apa dah? Perkara yang mencari adat. Kan khawariqul adat. Perkara yang apa? Mencari adat. Dizahirkan tak ada ni lupa. Ingat. Bahasa syok sana. Perkara yang mencari adat yang dizahirkan di atas apa? Pada tangan orang yang apa? Mendakwa kenabian. Boleh perkara mencari adat yang didakwakan kepada apa? Kepada orang yang mendakwa kenabian. Digunakan untuk apa? Untuk mencabar mereka yang mengingkari risalah tersebut. Digunakan untuk apa? Mencabar orang yang apa? Mengingkari risalah tersebut. Boleh apa? Apa maksud perkara yang mencari adat? Maksud perkara yang mencari adat adalah apa? Perkara yang apa? Yang berlaku, yang keluar daripada apa? Daripada undang-undang adat kebiasaan. Keluar daripada apa? Undang-undang adat kebiasaan. Macam contoh yang kita sebut sebelum ni, apa dia? Ada saya sebutkan dalam tiga yang sebut. Ada sebut? Tak ada. Apa dia? Contoh cerita adat apa dia? Apabila jalan seorang tahiyat. Kan? Saya contoh jalan tahiyat. Kan? Kita kata bahawa jalan tahiyat secara adatnya orang dengan barefoot, bare di kaki ni, kaki orang yang kosong ni,
boleh jalan ke atas yak? Tak boleh. Sebab apa? Dia tak ada law buoyancy. Kan kita belajar sains kan? Buoyancy law. Siapa yang buat buoyancy law? Yang kaji tu. Siapa ingat? Saya lupa lah. No. Kan? Ataupun Archimedes teori. Archimedes teori itu kaitan dengan maths sebenarnya. Okay. Sebab buoyancy tu saya lupa lah apa dia. Apa dia bahawa buoyancy yang ada pada kaki tidak mencukupi untuk menyebabkan kita terapung. Kan secara adat memang tak boleh untuk seorang tu jalan atas yak. Boleh? Tapi bila kita nampak orang tu jalan atas yak, kita kata itu adalah perbuatan yang mencari adat. Ataupun kita kata apa? Kita kata orang tu terbang. Kapung kan. Dia tak ada sayap, tak ada apa, tak ada enjin. Terbang. Orang balik. Naik. Balik. Kita kata apa? Itu benda yang mencari adat. Sebab apa? Benda yang berlaku tersebut tu tidak menjadi satu kebiasaan. Adakah manusia boleh terbang dengan burung? Burung kan? Ataupun kapal terbang ni sebab dia berdasarkan teori aerodinamik, teori apa sebagainya kan, yang menyebabkan seseorang tu terapung kan ke udara kan, yang dibincangkan. Jadi masalah yang berlaku pada Nabi SAW ni, kepada para Nabi ni adalah apa? Benda yang mencari adat. Api tak terbakar, ayat pula berdatangan. Okay, itu pada apa? Perbahasan mencari adat tadi. Dizahirkan kepada orang yang mendakwa kenabian. Maksudnya dalam definisi tadi, fungsi mukjizat adalah berperanan untuk mengukuhkan ataupun menjadi bukti bagi kenabian seseorang tadi. Bagi kenabian seseorang tadi. Ada penting. Boleh? Yang ketiga dalam definisi itu adalah dizahirkan untuk untuk orang yang mengingkari kebenaran ataupun mengingkari risalah. Tapi dalam pembahasan yang detail sikit, kita katakan bahawa mukjizat tidak semestinya berlaku kepada orang yang mengingkari risalah. Memang kalau kita lihat dalam tarikh definisi buku PQS ke buku syariah atau buku Arab yang lain, dia mengisyaratkan dalam mukjizat itu ataupun terzahir tak kala orang mencabar. Terzahir tak kala orang orang mencabar ataupun orang mengingkari. Tak, dia tak semesti. Itu dipanggil takrif ataupun sebutan kerana ghalib kepada kebiasaan mukjizat itu berlaku, iaitu tak kala musuh ingkar baru berlaku. Tapi kita kata, nanti kita akan baca bahawa mukjizat yang berlaku pada Nabi tak semesti orang cabar. Contoh Isra' Mi'raj. Ada orang cabar tak? Terbang muka lagi. Tak ada. Kan? Terus Nabi SAW pergi ke Isra' Mi'raj. Nanti kita tengok Nabi memperbanyakkan makanan. Ada orang cabar tak? Nabi kan boleh faham. Itu dia panggil qaid ataupun sebutan perkataan bagi orang yang mencabar tu dia panggil qaid aghlabiyah. Nanti kita belajar dalam masalah tarikh dulu belajar dulu kan dalam masalah dia panggil untuk melakukan satu definisi dalam mantik belajar kan bahawa perkataan yang digunakan di belakang itu bukan semesti ada pada mukjizat. Kita kata sebab mukjizat tak semestinya ada tak kala orang cabar, tak kala musuh ingkar. Tetapi ada juga waktu selain daripada tu. Boleh faham? Itu konsep tadi. Okey, itu berkaitan dengan mukjizat Nabi SAW. Ya. Tak. Memang dinukilkan antara ada nama Muhammad, dikatakan ada nama 4 Muhammad sebelum kelahiran Nabi SAW. Kerana apa? Barangkali kerana dinamakan tu. Dinamakan kerana mereka pernah baca buku-buku yang lama tu, buku-buku teks-teks orang Nasrani yang lain. Itu dinukil kat Ibn Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Tapi disebutkan oleh ulama-ulama lain, sebenarnya penceritaan yang mengatakan bahawa ada nama Muhammad lain itu adalah tidak benar. Maksudnya ada kritikan historian sejarah berkenaan dengan nama Muhammad. Sebab apabila dikaji, dia buatkan statistik penamaan Muhammad pada zaman Nabi SAW kelahiran itu tak ada. Memang tak ada. Dia buat statistik.
Memang tak ada. Sebelum ni tak ada. Itu malu. Cuma yang dinukilkan oleh apa? Ibnu Katsir dan dinukilkan oleh Mubarak yang kita itu baik. Tak terima. Boleh faham? Itu disebutkan. Betul benar ke pemilihan Nabi Muhammad SAW ni sebelum penciptaan Adam? Oh, itu masalah. Itu memang kita kata masalah adab Rasulullah Muhammad memang disebutkan dalam beberapa hadis. Beberapa hadis yang antaranya yang diriwayatkan oleh apa? Diriwayatkan oleh bukan Umaymah. Saya ingat juga bukan Umaymah. Soal dia diberikan dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang sahih bahawa apa? Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan nabi sebelum lagi Adam itu ditiupkan roh bagi dia. Dan ditanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan dengan sahabat mata kunta nabiyyan, itu bila bahawa kamu menjadi seorang nabi? Kan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam wal adamu mulqan 'alal ardi ataupun wal adamu munjadilun fi tinati. Tu dia punya ayat dia. Bahawa keadaan maksudnya Nabi SAW dipilih untuk menjadi nabi ni, menjadi nabi bukan ketika wujud ni, menjadi nabi. Tak kala sedang Adam itu dalam keadaan tanah yang belum ditiupkan ruh pada Nabi. Tu sahih hadis itu. Sahih. Sebagai dinukilkan dalam kitab Khosais Kubra yang dinyatakan sahih hadis Syekh Abdul Qadir bin Abdul Qadir At-Talidi. Itu sahih. Jadi memang dinukilkan macam tu. Ada khilaf di kalangan ulama, antaranya Imam Ibn Arabi. Ibn Arabi kenal? Ibn Arabi yang sufi yang masyhur, dia mysticism, dengan sufi mistik yang pernah dinukilkan. Dia mengatakan bahawa maksud pemilihan tu daripada hadis itu adalah pemilihan dalam nama Allah Ta'ala. Maksudnya dalam ilmu Allah Ta'ala lagi. Bukan maksudnya pada penciptaan hakiki. Tu pendapat dia, pendapat Ibn Arabi. Tapi kebanyakan ulama dah yang dipilih tu sejak daripada roh lagi, alam roh. Maksudnya sebelum Allah ciptakan Adam dalam bentuk jasad, sudah ada roh. Dan roh pertama sekali adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Roh pertama yang dicipta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kebanyakan pendapat ulama lah. Okey, isu seterusnya Nur Muhammad. Nur Muhammad macam mana Ustaz? Nur Muhammad ada khilaf yang panjang. Di antara hadis yang di kalangan ulama yang mensahihkan, ada yang memaudhu'kan kepada. Tapi kebanyakan yang memaudhu'kan hadis tersebut, memaudhu'kan itu hadis Jabir. Dimaksud dia panggil hadis Jabir berkenaan dengan Nur Muhammad. Ya Jabir, ya'lamu ma awwalu ma khalaqallahu wa nuru nabiyyika. Wa nuru nabiyyika. Yang ni dia punya mata hadis dia. Apa dia beritahu dari Nabi SAW beritahu kepada sahabat dia, Jabir, ketahuilah bahawa benda pertama yang diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah nur Nabi kamu. Perbahasan di Jabir ni antara yang memautukan Ibn Taymiyah, Ibn Jauzi, yang benar-benar lah ulama-ulama yang lain, Imam Raqi banyak. Tapi yang mensahihkan banyak juga. Allah Allah kita tahu masa ijtihad kan. Antaranya Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Humari, ulama-ulama yang masyhur dalam bidang hadis. Jadi kita kata cuma masalah Nur Muhammad, adakah wajib kita percaya ataupun orang tak percaya boleh kufur? Tak. Mestinya kita tak, itu benda ijtihad. Hadiah had. Hadiah had. Walaupun ada yang kata sahih, tak salah. Kalau dia percaya, bukan boleh menjejaskan akidah dia. Kalau orang yang tak percaya pun tidak menjejaskan akidah dia. Dia apa? Tak ada masalah. Itu permasalahan yang panjang. Macam kita duduk ke situ. Okey, masuk di mana mukjizat dia jadi. Okey. Masuk berkaitan dengan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Antaranya adalah antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, dan ia adalah sebesar-besar mukjizat baginda. Secara umum secara umum kita katakan bahawa mukjizat terbagi kepada dua. Pertama mukjizat hissi, yang kedua mukjizat maknawi.
Mukjizat hissi yang boleh dilihat dengan apa? Panca indera. Itu maksud mukjizat hissi. Nampak ayat keluar, nampak apa semua. Boleh tak? Mukjizat maknawi iaitu benda yang apa? Tidak boleh dinampakkan oleh panca indera, tetapi boleh dipahami kehebatannya melalui akal dan juga jiwa. Contoh apa dia? Bila Al-Quran kita baca kan, dia tulisan biasa lah. Tapi dia punya kesan dalam jiwa tu dia lain. Dia lain. Itu dia punya maknawi. Yang kita tak boleh nampak tapi kita rasa dia. Kan? Bila kita tengok Al-Quran, orang hafal ke semua makhluk bumi ni. Orang putih, orang Cina, Melayu, orang buat juta-juta hafal. Kan ada buku yang orang hafal yang semisal mana dia hafal Al-Quran? Ada? Tak ada. Hafal pun boleh ingat satu-satu. Satu-satu. Kalau macam diceritakan apa? Guru kami di Mesir tu. Kan? Kehebatan hafalan Al-Quran tu, kalau macam dekat sini, kita sambung ayat kan? Sambung ayat lah. Sila sambung ayat. Kalau Atikah tak. Kalau dekat sana, apa dia? Okey, sebut berapa perkataan Al-Lazi. Dan ayat yang menyebut perkataan Al-Lazi. Tu tengok. Baca. Kita boleh buat? Jam perkataan ni. Kan? Sebut perkataan apa dia? Baitun. Itu dia. Baitun. Ada wal baitun. Dia alin nasu. Mana ayat-ayat sebut baitun. Ada berapa? Boleh buat apa? Index. Macam komputer. Yang power tu. Yang dia kadang guru kami kata, itu Syahli kata, orang guru yang sebelum dia tu, nak kata lagi hebat, best Syekh Khalil Khusari. Siapa kenal Syekh Khalil Khusari? Tak kenal kan? Syekh Abdul Basit, Syekh Al-Banna, bukan Imam Banna tak? Syekh Al-Banna. Syekh Al-Banna ni orang Khali. Boleh baca Quran kut balik. Kan? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alami Rabbi betul-betul pekang. Tak salah huruf. Nak kata apa? Tu dia memang bacaan tapi kita kata adik. Memang kita orang tak ada pada orang yang lain. Kan? Okey, berkenaan dengan Quran, mukjizat berkenaan dengan Al-Quran adalah mukjizat paling besar. Kan? Dikatakan gelaran bagi Al-Quran adalah Nabiyyun Qa'imun. Apa dia? Nabiyyun Qa'imun. Maksudnya Al-Quran itu dipanggil sebagai Nabi yang kekal hidup. Nabi yang kekal apa? Yang kekal hidup. Dia dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak cerita berkenaan mukjizat Al-Quran, tak boleh nak cerita. Banyak sangat. Banyak gila. Kan? Banyak gila. Dan kalau orang tu nak baca berkenaan dengan mukjizat Al-Quran, saya cadangkan baca kitab Risalah An-Nur. Risalah An-Nur pada kalimat ke-25. Belilah. Dia ada terjemahan bahasa Inggeris dah itu. Risalah An-Nur karangan Al-Imam Badi'uz Zaman Sa'id An-Nursi pada kalimat ke-25. Itu memang hebat, detail. Macam mana Al-Quran sebagai satu mukjizat. Tapi secara umumnya, saya cerita ni, mukjizat ni yang dikaji oleh apa? Oleh ulama berkenaan dengan Al-Quran terbagi pada dua. Ada dua. Pertama adalah pada sudut bahasa. Yang pertama, di sudut apa? Di sudut kesusastraan ya. Kesusastraan dia. Yang satu lagi adalah apa? Pada sudut dia panggil apa? Pada sudut dia punya unsur yang dibincangkan dalam Al-Quran. Ada mukjizat dia. Okay, boleh apa? Yang pertama apa dia? Ada di sudut teknik dia punya penyampaian. Itu kita akan bincang nanti lah. Yang satu lagi adalah apa? Adalah pada sudut apa? Pada sudut benda yang dibincangkan, isi elemen yang dibincangkan dalam Al-Quran. Benda yang dibincangkan dalam Al-Quran banyak. Antaranya akidah, antaranya hukum hakam, antaranya fiqh, antaranya apa lagi cerita-cerita Nabi terdahulu. Antaranya apa dia? Cerita-cerita yang apa? Yang bakal berlaku. Kesemua tu dia adalah elemen berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan yang tersebut dalam Al-Quran, tetapi diingat sebagai mukjizat. Diingat sebagai apa? Diingat sebagai mukjizat. Penting. Itu kena tak baca yang tu. Sebelum baca. Penting. Sebab apa? Nanti orang tahu apa dia Al-Quran dia kata saya pun tak tahu. Untuk saya kata mukjizat saya kata dia jam lah boleh. Terutamanya kita boleh yakinkan masyarakat berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan Al-Quran, kena tahu berkenaan dengan mukjizat Al-Quran. Kita baca kalimat yang ke-25. Ada terjemahan dia. Dia nak terjemah, kita tak larang. Yang kita terjemah. Kan? Itu satu cadangan saya. Yang cadangan yang kedua, baca buku Syekh Abdullah Diras. Ulama Mesir. Guru kami. Syekh Abdullah Diras. Syekh Abdullah Diras, untuk kita nak fahami mukjizat pada sudut bahasa,
kena baca buku dia An-Naba'ul Azim. An-Naba'ul Azim. Ni yang pertama. Kena tahu mukjizat pada sudut apa? Bahasa. Kalau nak tahu mukjizat pada sudut elemen, ada punya apa? Dia punya unsur yang dibincangkan dalam Al-Quran tu, baca kitab apa? Kitab dia juga nama dia Dustur Al-Akhlaq fil Quran Karim. Perlembagaan akhlak dan juga nilai dalam Al-Quran Karim. Tu boleh kena beli lah. Lepas tu kat Mesir, waktu tu mau dibaca kan. Kota Bani lah. Tak banyak pun. Kan. Apa dia hanya fokus satu sudut dia. Yang dibincangkan kat Al-Quran tu sudut akhlak. Sudut. Tapi buku tu Bani lah. Ada sudut lah. Yang antaranya menunjukkan bahawa falsafah nilai, falsafah akhlak yang dibawakan oleh Al-Quran adalah apa? Falsafah nilai yang relevan dan juga yang juga kompleks, yang juga komplit, lengkap. Yang mana ahli-ahli falsafah nilai sebelum tu daripada kalangan apa? Daripada kalangan Aristotle, Plato, yang dia kemukakan teori berkaitan dengan isu nilai. Contohnya apa dia yang dinyatakan oleh Plato dalam Madinah Al-Fadilah. Utopia. Utopia maksudnya yang apa dia utopia? Bandar yang jadi khayalan dia lah, bandar yang dia impikan untuk ada. Utopia. Yang dia orang katakan bahawa pemimpin mesti macam ni, rakyat mesti macam ni, akhlak wah. Tapi apa dia yang dinyatakan itu akhlak hanya berasaskan apa? Berasaskan kepada apa? Kemaslahatan dan juga kebendaan. Tetapi yang dibawa oleh Al-Quran adalah akhlak yang apa? Yang datang daripada murni jiwa manusia yang hakiki. Itu memang dahsyat lah. Kena baca kitab tu. Itu memang kita akan faham sejujurnya masalah berkaitan dengan nilai. Inilah kita. Saya rasa ada boleh buat diskusi lah nanti. Kan? Ha? Astaghfirullahaladzim. Mana ada? Mungkin sebab dia berbeza dengan umum kan dia lontar. Tak akhlak mutlak. Tak ada benda begini. Dia sebut tu sebab dia nak menyanggah dia nak sanggah falsafah akhlak yang mutlak. Akhlak dia Contoh kita kata masalah kejujuran. Jujur. Boleh kita kata jujur tu benda yang ni kan? Ada kala jujur jadi benda yang apa dikeji ke tak? Sisa benda yang mutlak jujur. Benda yang menipu. Sisa benda yang keji. Sebab tu orang di kalangan apa? Di kalangan orang Arab, di kalangan masyarakat semua mengatakan bahawa kejujuran itu adalah benda yang menyelamatkan. Kan? Dan juga benda yang dipuji walaupun kamu fikir bahawa kamu akan binasa dengan jujur itu tadi. Adapun dan disebutkan lagi dusta penipuan itu benda yang apa? Menghancurkan. Walaupun kamu fikir dengan pendustaan kamu tu kamu boleh selamat selepas dia berani. Dalam sebut dapat as-sidqu manjah. Walau tawaqqa'ta halakak. Ini disebutkan. Ataupun wal kazibu mahlak. Kan? Walau tawaqqa'ta najatak. Itu dia punya apa? Dia punya ayat dalam peribahasa Arab. Dan berkaitan dengan masalah akhlak, benda yang mutlak tak ada, benda yang kita panggil apa? Dia panggil apa? Relatif. Maksud bahaya orang yang mengatakan akhlak dia adalah benda yang relatif adalah apa? Akhlak adalah natijah ataupun produk daripada apa? Daripada kebudayaan. Itu salah. Kerana isu bila kita kata akhlak itu adalah produk daripada kebudayaan, maksudnya apa yang disepakati oleh masyarakat, tak ada nilai yang apa framework yang betul, itu kita kata benda tu rosak ni. Dia jadi hancur. Islam dia tak buat benda tu. Kita kena baca tu Dustur Akhlak. Dustur Akhlak tu dia penting menangkan berkaitan dengan framework. Dia ada apa? Dia ada 7 keadilan berkaitan dengan framework akhlak dalam Islam berdasarkan Al-Quran. Ataupun baca lagi buku Sayyid Naqi Al-Atah, prinsip akhlak dan juga apa makna kebahagiaan. Makna kebahagiaan tu bagus. Dan tulis lagi buku Sayyid Naqi Al-Atah lagi apa dia? Berkaitan dengan risalah untuk kaum muslimin. Berkaitan dengan satu
Prolegomena. Baca Prolegomena. Prolegomena ada belakang tu Foundation of Ethics and Religion. Bukan keagamaan, keagamaan. Ethics, etika dan juga nilai. Tu baca Prolegomena, RM200. An exposition to the metaphysics of Islam. Itu bahasa sedap apa jumpa tu. Baca muntah-muntah hati baca. Betul. Tapi memang dia punya framework tu saya tak jumpa lagi. Memang dahsyat. Saya nak yang tu dia terpengaruh dengan masalah kebendaan. Kebendaan tu maksudnya apa? Dia tak lihat apa kat muka bumi ni. Dia hanya lihat apa dia, benda yang di depan pang mata dia. Ya, betul. Sebab saya dulu yang kelompok yang bila bangkit topik metafisik, dia kata metafisik tu mana? Dia kalau contoh benda yang berlaku kat muka bumi ni, adakah dia hanya melihat bahawa dia kerusi. Ya, dia jauh. Ya. Dia lihat pada benda tu sendiri. Tapi dia tak lihat pada makna yang di sebalik benda tu sendiri. Itu memang jam. Kalau dia fikir benda tu, banyak benda yang dia tidak boleh tafsirkan kat muka bumi. Kalau dia menafikan metafizik, maksudnya benda dekat muka bumi yang berlaku ni, banyak benda dia tak boleh tafsirkan. Banyak benda tak boleh tafsirkan. Sebab tu baru-baru ni, barulah ada dipanggil datang dalam konsep pembahasan sains. Contoh dia paranormal activity. Paranormal activity sebab apa? Dia cuba nak tafsirkan juga isu berkaitan dengan ghost, hantu. Isu berkaitan dengan jin. Tapi berdasarkan metodologi sains dia buat mesin jin. Ghostbuster, dia cerita Ghostbuster. Sebab apa? Sebab dia nak mencari satu daripada metodologi baru untuk bahawa empirical punya studies berkaitan dengan sains dia tak lengkap untuk mentafsirkan segala sekeliling yang berlaku. Kenapa? Ya, di sisi dia hanya substan yang memberi kesan. Benda tu sendiri memberi kesan. Padahal kita di sisi kita tak ada lagi benda seperti itu. Kan? Kita ada benda alam rohani. Yang ada jin, ada malaikat. Dan di sebalik alam rohani tu Allah Ta'ala. Itu dipanggil metaphysics. Dia tak boleh jam. So dia kena game macam atas dia. Tak ada. Kau promo sekolah atas pula. Okey kan? Maksud Quran panggil Nabi yang kekal hidup. Nabi yang kekal hidup maksudnya dia kekal menunjukkan mukjizat kepada kita. Maksudnya bila kita baca Al-Quran, benda tu still dapat saksikan benda baru. Mukjizat yang datang dari Nabi benda baru. Sebab tu Nabi sebut berkenaan Al-Quran ni la tanqadi ajaibuhu. Maksudnya tidak akan hilang keajaiban yang ada pada dia. Setiap yang kita baca ada benda baru dapat. Ada kerja yang baru dapat. Lihat wala takhluqu min kasratin dan tidak akan jemu ataupun tidak akan lusuh dengan kita banyak mengulang-ulang. Maksudnya antara hadis menerangkan berkenaan dengan Nabi yang dia itu sentiasa ada. Lihat aku boleh start tentang metod ilmuwan Islam yang dia
salah faham, apa tu, pembuktian Al-Quran adalah melalui sains, bukan melalui Al-Quran sendiri. Betul. Cuba kita. Ha? Cuba kita tahu. Tak ingat. Tapi betul lah. Anak saya pun tak setuju style lelaki ni. Dia cerita orang lah. Dia Ustaz Fatih mengutuk lelaki ni. Bila aku kutuk pula? Tak ada kutuk. Bila aku kutuk lelaki ni pula? Dan saya tak setuju. Dengan dipanggil apa? Masalah Al-Quran. Kita gunakan tafsiran, menggunakan tafsiran saintifik yang apa? Yang simplistik itu. Tak salah. Al-Quran bukan kitab sains. Bukan kitab sains. Dia kitab hidayah. Kitab hidayah. Tapi kita kata kena faham bahawa Al-Quran tu ditunjukkan dengan sedemikian rupa. Kena faham, bukan maksudnya kita biarkan sains tu yang apa, yang menilai Al-Quran. Tak. Bahawa Al-Quran tu yang menilai sains. Itu kena faham. Kenapa? Kerana apa yang di dalam Al-Quran tu adalah apa? Adalah boleh untuk apa? Untuk dia kekal penggunaan dia walaupun pada setiap tingkatan knowledge yang berbeza. Kan kalau orang Badui baca Quran tu, dia faham macam tu. Orang baru dia faham ni. Dia faham. Maksudnya dia punya apa? Dia punya dia panggil apa? Medan makna yang ada dalam Quran tu terlalu besar. Itu yang kena faham lah tu. Tapi sebab bila terlampau dia panggil obses terhadap dia panggil apa? Sains punya style dalam menerangkan berkenaan dengan mukjizat Al-Quran. Dia telah melahirkan benda baru, iaitu apa? Sains ialah yang menghukum. Sedangkan sains ada dua, kena faham, sains ada dua. Ada yang dipanggil fact, ada yang dipanggil teori. Ada yang dipanggil fact, ada yang dipanggil teori. Kalau fact, kita tak masalah. Fact, langit bumi pusing kat belakang apa. Tapi kalau benda teori, dia gunakan teori untuk apa? Untuk dia sabitkan kebenaran Quran, itu salah. Kalau teori itu salah, apa berlaku? Quran salah, jam, mampu dia kena. Jangan simplistik dalam masalah tu. Isu saintifik Al-Quran memang tak silapnya jadi isu lah sekarang. Sebab kelompok saintis memang ada yang kalau yang dia memang ikhlas dulu dia buat Islam, dia akan setuju Al-Quran. Tapi ada juga kelompok yang bila macam contoh agamawan dia sabitkan Al-Quran dengan sains. Lepas tu ada saintis dia tak berhenti cari sampai dia dapat buktikan melalui sains Al-Quran yang salah. Jadi akhirnya betul lah Al-Quran. Itu natijah yang negatif. Masalah tu teori tak sabit. Sekarang ni isu kaitan dengan Big Bang. Big Bang ke tak? Ni Quran semua Big Bang ke? Kana ratqan fafatakna je kata kana ratqan. Dia adalah satu benda bulat. Kemudian apa? Oh, boleh dipisahkan. Dia ditafsirkan teori Big Bang. Kan salah orang Big Bang? Mampu kita kata apa? Kan jadi dia mengibat jangan dalam kaedah kita apa dalam ulama susun dalam ilmu usul tafsir dalam kaedah usul fiqh tak boleh untuk kita tafsirkan Al-Quran itu dengan apa? Dengan benda yang menafikan dengan asal usul Quran. Apa asal dia? Asal usul Quran kita asal. Kita tahu bahawa Al-Quran itu kitab hidayah. Tak boleh untuk kita nak tafsirkan Al-Quran itu berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang kita tahu zaman ini. Satu kena faham apabila kita tengok Al-Quran ajak kita macam mana kita sepatutnya berinteraksi dengan Al-Quran. Macam mana sepatutnya kita berinteraksi dengan apa? Dengan Al-Quran. Kan Allah Subhanahu Wa Taala jawab Al-Quran itu apa? Iaitu persoalan orang para sahabat berkenaan dengan bulan. Sahabat tanya Nabi berkenaan bulan. Apa dia? Yas'alunaka 'anil ahillah. Ada yas'alunaka 'anil ahillah. Ceritakan kami berkenaan dengan bulan, anak bulan. Apa dia jawab apa? Jawab Nabi, adakah jawab berkaitan saintifik? Jawab Al-Quran dia jawab saintifik ke? Bulan ni sebenarnya adalah apa? Satu planet yang duduk berkeliling bumi dan menyebabkan pasang surut gitu dia. Apabila bulan tu cukup sebagai tempat bagi sedap tapi apa? Al-Quran sebagai kitab hidayah. Maksudnya Al-Quran akan menerangkan bagaimana untuk nak berinteraksi dengan alam sekeliling supaya kita apa? Melaksanakan tugas sebagai seorang hamba, melaksanakan tugas untuk kita nak mendapat hidayah dari Allah. Jawab Al-Quran apa? Qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Kan? Apa dia maksudnya? Katakanlah bahawa apa? Bahawa bulan, isu anak bulan tu adalah dipanggil apa? Mawaqit. Orang masuk mawaqit untuk menentukan waktu.
untuk digunakan apa? Penentuan waktu, iaitu Allah dalam hikmah menciptakan bulan itu supaya apa? Supaya manusia mengetahui waktu dia. Bila mengetahui waktu, dia mudahkan apa untuk apa? Untuk dia melakukan haji. Haji itu bulan apa? Bulan haji bulan Syawal, Dzulqa'dah dengan sebahagian 10 hari bulan Dzulhijjah. Itu yang apa jawapan dia. Sebab apa? Sebab apa? Fungsi masa untuk nak mudahkan ibadat kepada Allah Taala. Kita tak fikir dengan cara apa? Ya, memang perlu fikir untuk apa? Scientific proven, kajian secara detail. Ya, itu Al-Quran taklah. Tapi Al-Quran nak ajak kita bahawa apa? Al-Quran sebagai kitab hidayah. Bukan kitab apa? Kitab sejarah. Bukan kitab saintifik. Bila apa? Iaitu apa saja yang diperbahaskan dalam Al-Quran adalah apa? Adalah berkaitan untuk menghubungkan apa si hamba dengan Tuhan dia. Untuk menghubungkan bagaimana dia perlu melakukan tugas sebagai seorang hamba kat bumi. Itu dia punya hubungan dia. Itu bila orang dah anggap bahawa Quran ni dah obses ke sebagai kitab yang paling saintifik sekali di dunia, kan? Dia macam ni semut ni disebutkan sekian-sekian. Ni Quran ni semua ni. Jadi jam kan. Terlalu mudah itu kita kena terang balik. Dia hilang daripada maqasid Al-Quran. Wahab Dia saya buat kat Facebook, macam dia buat gambar kan, kita sepi dengan orang yang beragama dengan tajuk dengan keajaiban ada macam ada kata Allah pada daging lembu itu kan. Jadi dia kata kita ni haruslah beragama dengan akal yang sihat, bukan hanya beragama pada ajaib-ajaib. Jadi dia kata saya buat gambar, dia buat dua keadaan. Satu ni, hamba Allah ni, dia tengok daging ada tulis Allah, dia kata subhanallah. Lepas tu lagi satu gambar ni, dia tulis seorang Muslim, dia tengah buat kajian sains pada satu benda. Lepas tu dia dapat bukti dengan pembuktian tu, lepas tu dia subhanallah. So macam nak gambarkan apa yang subhanallah tu, yang tengok pada daging tu bid'ah pula. Mana dia punya konsep beragama dia tak betul. Hanya orang yang beragama dengan konsep akal ni pula yang betul. Jadi macam mana boleh jadi tak dia sebab dia apa kan katalah bersama dengan Wahabi ni, dia mengalami krisis penduaan kompleks. Pasal penduaan ni binary. Pandangan dia ada dua, bid'ah haram, halal haram, tak halal haram. Itu geng padahal hukum ada 5 lah. Kita ada 5. Begitu juga dia orang yang ada masalah ni. Dia buat penduaan. Sebut subhanallah. Itu simplistic. Very simplistic person. Sebut apa? Buat kajian sains. Very complex and detailed person. Dia punya penduaan. Mana ada benda tu kita kata tak ada cenggahan pun. Kan dia sebut subhanallah. Subhanallah. Dia suka dia. Dia tajuk ni. Sebut sikit je. Tak masalah. Kalau nak buat apa? Nak buat kajian. Buat kajian. Kan dia ni pada binary punya otak tu je. Tak hitam putih. Mana ada warna lain ni? Hitam putih. Tu dia panggil apa? Orang penyakit. Dia orang ni sebenarnya sedar tak sedar dia orang kena penyakit apa? Penyakit yang ada pada orang putih lah. Itu apa? Konsep binary tu dalam falsafah. Apa dia kena penyakit dipanggil fahaman tragedi. Maksudnya dalam masalah yang dia hadapi ni ada dua. Tragedi mati. Semua rosak pada bumi ni. Wahabi tu rosak lah. Okay, macam tak dia. Okay, kita nak Wahabi kita ni. Okay. Semangat pula. Tanya Allah Ustaz ni. Okay. So kalau insyaAllah lepas ni kita buka usul tafsir, kita bincang. So benda tu penting. Itu penting untuk kita tahu konsep kaitan dengan bagaimana sepatutnya kita tafsir dan itu kita nak baca lah kan. Berkenaan dengan tibiat atau adab. Itu basic first adab untuk jadi sebagai pembuka bagi jalan untuk kita berinteraksi Quran. Jadi lepas ni kita buka macam mana dipanggil apa? Usul tafsir, kita akan tengok maqasid umum apa Al-Quran diturunkan untuk apa. Dan kemudian dia punya apa ayat-ayat tu, pembahagian-pembahagian ilmu ni ada Al-Quran. Itu penting. Dan insya-Allah kita baca Fawzul Kabir dari rezeki lah. Itu Imam Dihliwi. Imam Syah Walillah Dihliwi. Baik. Bahasa Inggeris ada? Boleh bahasa Inggeris tapi saya tak bahasa Inggeris. Tak ada apa. Kita DM on the way. Saya tengah buat tu. Jadi 200 lah. Okay. Tadi apa dia berkaitan dengan Quran lah.
Dah bincang faham lah. Tu saya bagi umum lah. Kena baca detail macam ni. Dan ni kita ada boleh ambil photostat. Ataupun satu lagi kita apa? Badi'u Zaman Sayyid Nursi. Nah, apa kalimat yang ke-25. Saya cadangkan beli yang satu jilid tu semua. Semua jilid 10 jilid. Tak mahal pun RM5 tu. RM5. Dan dia pergi minum buku. Bagus macam. Kan? Itu memang bagus. Memang kita ada tulis. Orang Turki tak api. Yang macam. Baik Malaysia lah lagi. Ha? Tak Sufi, jam tu. Tak ada apa. Yang ulama Sufi nak lahirkan apa? Buku 7 jilid sirah. Kita tak ada apa pun. Isi ingat kan. Tak ada pun. Dia? Wahab. Okey. Yang seterusnya peristiwa belah dada baginda Nabi SAW. Peristiwa belah dada bila kita sebut? Pertama pada Haji baginda Nabi SAW. Kemudian pada apa? Isra dan Mi'raj. Itu yang masyhur disebutkan dua. Kemudian penceritaan baginda berkenaan dengan Baitul Maqdis. Nabi cerita Baitul Maqdis dekat mana? Pada bila? Peristiwa apa? Isra Mi'raj kan? Isra Mi'raj. Yang seterusnya terbelahnya bulan. Terbelahnya bulan. Ini maksudnya memang apa? Berlaku semua. Terbelah bulan. Okay. Tapi memang disebutkan dalam apa? Ada dalam buku Syarifah. Ada raja apa tu di Malibar di India, ada satu buku sejarah. Buku sejarah tu dia kata dalam buku sejarah tu bahawa dia menyaksikan raja dan juga beberapa rakyat menyaksikan bahawa bulan terbelah pada sekian-sekian tarikh. Dia dicek balik tarikh dia, kena dengan tarikh ni, tarikh tu Nabi SAW. Kena dengan tarikh Nabi. Raja apa tu? Duduk di Malibar India. Dia nampak. Nanti saya lukis itu buku syari. Boleh arif Nabi. Buku saya hilang pun siapa ambil tau. Orang jahat ni. Buku saya hilang. Tak ada anak rujuk. Tak ada. Saya tak wakaf. Buku ni macam apa senjata ni. Senjata petani kan. Senjata untuk buat perang. Habis senjata tak di pahlawan. Buku tak tahu kan. Melayu mana hafal. Okay. Dan sesungguhnya bangsawan Quraisy telah bersepakat untuk membunuh baginda. Namun begitu baginda keluar berjalan melalui mereka dalam hal bahawa keupayaan pelihatan telah ditarik. Maksudnya mereka tu dah ditarik pelihatan. Tak nampak macam blur. Serta dagu mereka diletak di atas dada mereka. Dan baginda menuju kepada mereka dan berdiri di hadapan mata kepala mereka. Duduk depan mata kepala kan. Lalu mengambil segenggam tanah seraya berkata syahati wujud. Syahati wujud. Kejilah sekalian muka. Kejilah sekalian muka yang di depan ni. Dan melemparkan pasir kepada mereka. Dan tidak ada seorang pun yang terkena pasir tersebut melainkan dia telah dibunuh ketika peperangan Badar. Semua kena. Baginda telah melemparkan segenggam tanah ke muka-muka musuh dan Allah telah mengalahkan mereka. Ni dalam peperangan Hunain ni ada setinggi apa kita nak arah. Ada tu peperangan Hunain. Tak ada. Masih baik. Tapi buat kurungan tu di peperangan Hunain. Saya tak ni. Bukan peperangan Hunain. Ada? Yang Hunain. Tertinggal. Sambil tidur ni. Okay. Laba-laba membina sarang di pintu gua. Ni kat mana ni? Cuba ni. Gua Hira? Bukan. Gua Sur. Gua Sur. Waktu bila? Waktu Nabi berhijrah. Kan? Waktu Nabi berhijrah. Okay. Dan bahawa telah berlaku kepada Suraqah bin Malik yang menjejaki baginda ketika baginda sedang berhijrah. Suraqah bin Malik ni orang pakar dalam menjejaki musuh-musuh ni. Ya, iaitu keempat-empat kaki kuda tunggangannya terbenam ke dalam tanah yang keras tu. Kuda ni tenggelam. Kalau pada pasir tak apa, tenggelam ni tanah keras tenggelam. Memang mukjizat pelik kan. Baginda juga telah menyapu belakang anak kambing betina yang tidak beranak, maka putihnya telah mengeluarkan susu. Anak kambing betina tak ada apa, tak beranak apa. Sapu-sapu keluarkan susu. Itu mukjizat. Nah. Okay. Kisah kambing Ummu Ba'bak. Kisah kambing Ummu Ba'bak. Kisah Ummu Ba'bak. Kisah kambing Ummu Ba'bak apabila Nabi SAW dalam menghijrah tu sebelum masuk ke kota Madinah, Nabi bertemu dengan
seorang perempuan yang bernama Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ni antara apa? Orang yang paling masyhur meriwayatkan berkenaan dengan kisah rupa parah Nabi. Dia Ummu Ma'bad ni paling masyhur. Dia ada dua. Nanti kalau kita baca dalam apa? Kitab sirah, ada dua hadis yang paling panjang yang menceritakan secara detail rupa parah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, hadis Ummu Ma'bad. Yang kedua, hadis Hindun ibn Abi Halah, iaitu anak tiri Nabi. Anak kepada Sayyidatina Khadijah, yang apa Sayyidatina Khadijah dapat sebelum kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang dia detail. Ceritakan berkenaan dengan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang. Nah. Okey, Ummu Ma'bad ni kisah dia macam mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam nak masuk ke Madinah. Waktu tu Ummu Ma'bad ni orang kesian, orang miskin. Abu Ma'bad tak ada di rumah. Abu Ma'bad tak ada di rumah. Kan? Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, boleh ni lah, dia tak ada makanan, tak ada minuman. Yang ada dia kambing jantan. Kambing jantan. Lepas tu dia tak bawa mail lah kambing jantan. Jantan. Nabi sapu dekat apa perut tu keluar puting. Daripada puting tu keluarkan susu. Kemudian Nabi minum juga Sayyidina Abu Bakar. Dan kemudian dia bagi kepada Ummu Ma'bad dan juga suami dia, Abu Ma'bad. Abu Ma'bad pergi sini. Okey, kemudian Nabi sapu balik, hilang. Dia punya puting tadi. Kemudian Ummu Ma'bad memang jam terkejut. Kambing jantan kecil. Kering pula ke susu. Kan, memang pelik terus. Kan, lepas tu tak apa, Nabi kata settle balik. Abu Ma'bad balik. Abu Ma'bad balik ke rumah. Waktu itulah Ummu Ma'bad ceritakan kepada Nabi SAW. Malihal wajhi dan sebagainya. Muka manis apa Nabi SAW. Dia ceritakan kepada apa? Ceritakan kepada Abu Ma'bad. Tiba-tiba Abu Ma'bad masuk Islam. Dua masuk Islam. Kenapa? Nabi tak sebut pun bahawa dia tu Nabi. Nabi tak sebut. Nabi tak ajak pun daripada bahawa tu Nabi. Bawa untuk masuk Islam. Cuma Nabi kata saya boleh balik Madinah. Sebab kan dia dengar apa? Dia dengar bahawa keindahan rupa Nabi SAW tu pun dah boleh menyebabkan dia bawa masuk Islam. Iaitu selepas beberapa hari dia bawa pergi ke Madinah masuk Islam. Kerana mendengar apa? Rupa parah Nabi saja. Itu ulama kata antara faedah mempelajari berkenaan dengan rupa parah Nabi adalah apa? Untuk mengukuhkan keimanan kita juga. Ataupun memperkenalkan kepada kita keindahan Nabi SAW. Daripada hari Ummu Ma'bad ni tadi. Yang dia tu. Dia faham? Dan kemudian berkenaan dengan Ummu Ma'bad ni dia Abu Ma'bad tu dia tahulah bila dia cakap Nabi dia kata la'allahu rajulun yatlubu Quraisy. Asalnya dia ni dah yang Quraisy cari dia Quraisy guru kan. Dia boleh beritahu daripada apa hanya diceritakan secara detail. Itu antara hadis yang masyhur yang kena dihafal. Kami di Mesir Tabah Ibn Abi Halah, yang kedua Ummu Ma'bad. Mesti hafal hadis itu. Dah boleh ya? Nanti kita baca lah. Dalam syar'i tak ada, tapi diriwayatkan dalam Sunan Baihaqi. Okey. Doa baginda sallallahu alaihi wasallam untuk Umar bahawa Allah akan memuliakan Islam dengannya. Ni kan? Allahumma akrim al-Islam bi Umarain. Siapa dia Umarain? Satu Umar bin Khattab, satu lagi Amr bin Hisham. Siapa dia Amr bin Hisham? Abu Jahal. Nah. Nanti kita belajar dalam syarat kenapa disebut Umarain. Dua Umar. Seorang nama Umar, seorang lagi nama Amr. Bukan nama lain dia. Itu punya masalah taglib. Istilah Nabi Yusuf taglib. Taglib tu maksudnya kita seakan samakan dua nama tu. Saya nama Amru, kita namakan seakan macam nama Umar. Umar lain. Mana lagi tadi? Doa baginda sallallahu alaihi wasallam untuk Ali bahawa Allah akan menjauhkannya dari panas dan sejuk. Sayyidina Ali minta ashab panas dan sejuk. Kan memang dia pahlawan. Dan baginda telah meludah ke matanya yang sedang sakit, maka ia terus sembuh dan tidak lagi menghidap sakit selepas itu. Ini waktu bila? Waktu perang Khaybar. Sayyidina Ali waktu itu apabila peperangan Khaybar, kubu Khaybar ni kubu yang kuat. Khaybar memang tak boleh pecah kubu Khaybar ni. Kan? Dia memang kubu yang paling kuat di Madinah. Waktu tu bila dah beberapa hari untuk nak masuk kubu tu tak boleh nak tawan. Nabi kata, tak apa, insya-Allah besok Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan panji ni, iaitu panji perang ni kepada kepada lelaki yang mencintai Allah dan Allah mencintai dia. Lepas tu kemudian ni semua orang yang tidur malam tu rasa aku kot kan.
Dia rasa berharap diri dia untuk jadi orang lelaki. Sehinggalah pada besok pagi Nabi tanya, mana Sayyidina Ali kan? Dan apa dia? Ali tak ada, Ali sakit. Dia kata apa? Kan yashtaki aina. Yashtaki aina tu dia sakit mata. Dia kena penyakit. Penyakit mata dalam masyarakat dia panggil romat. Kalau kata romat maksudnya sakit mata. Apa-apa sakit mata lah. Mata bengkak ke, mata masa debu ke, apa dia panggil romat. Ya. Sampailah Nabi SAW panggil Sayyidina Ali, lepas tu Sayyidina Ali pergi kepada Nabi SAW, lepas tu Nabi buat ludah kepada apa? Kepada mata Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Elok tu. Depan-depan waktu tu elok tu. Kan? Kemudian apa dia? Apa Nabi SAW kata kepada Sayyidina Ali, wa nahnu idza nazalna bi qaumin an fasa'a sabahal munzarin. Fasa'a sabahal munzarin. Kami apabila turun masuk kepada medan musuh, maka apa? Maka memang rosak habis. Saya bukan rosak, maksudnya gerun habis orang. Kan? Maksudnya orang-orang musyrikin. Kemudian Nabi SAW pesan ialah seni penting apa dia? Li ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Ini pesan akhir. Coba ya bila tersebut perang ni perang yang penting, tetapi jikalau ada seorang maksudnya apa yang mendapat hidayah kerana kamu, maka apa? Maka itu adalah lebih baik daripada apa? Humurun na'am. Apa humurun na'am? Unta merah ataupun unta yang paling mahal di zaman tu. Kat zaman kita panggil apa? Kereta kepal ke Mesir. Benda yang paling mahal lah. Kan benda yang paling mahal sekali dekat zaman kita. Boleh faham? Ataupun mimma tala'at alaihi syamsi aw ghurubat. Itu dalam riwayat lain. Kamu apa? Bakal mendapatkan dunia juga seisi dia. Itu memang benda yang baik lah. Itu pesan Nabi SAW menerangkan berkenaan dengan dustur. Prinsip peperangan bukannya adalah untuk kita apa? Bunuh dan sembelih orang, kita tikam orang, tapi untuk apa? Hidayah. Bagi hidup pada umat manusia. Itu penting kisah dia. Hadis itu hadis panjang. Hadis perang Khaybar. Ha? Saya liru itu. Ini. Syok lah Sayyidina Ali hero. Tapi Sayyidina Ali sahabat terbaik. Tak ada nafi. Sayyidina Ali. Kan? Ada habis. Pedang Nabi Sayyidina Ali memang kuat. Pedang Sayyidina Ali dia angkat 5 orang. 5 orang yang kata kuat dulu. Sayyidina Ali kamallah al-haqqu yadun. Ma'al Ali aina makan. Itu kena faham Sayyidina Ali apa saja pendirian dia buat, Sayyidina Ali akan berada di bahagian kebenaran. Jadi isu yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan Sayyidina Muawiyah semua tu, Sayyidina Ali sebenarnya yang benar. Tapi kita kata apa? Kita masih lagi tidak mengaji Muawiyah, tidak mengaji siapa-siapa di kalangan sahabat yang apa? Yang masuk kepada join apa? Sayyidina Muawiyah. Jadi faham tak? Dari kebenaran kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali memang orang yang beribadah, orang yang masya-Allah. Dia faham? Khilaf ada di kalangan ulama-ulama sunni pun. Ada di kalangan contohnya Sufyan As-Sawri, Sufyan bin Uyainah, Abu Bakar Al-Baqillani mengatakan bahawa Sayyidina Ali adalah apa? Adalah sahabat yang paling nombor 1. Kalau kita yang masyhur siapa dia? Sayyidina Abu Bakar kan? Sayyidina Abu Bakar. Jadi kalau ada di kalangan orang sunni yang kata Sayyidina Ali itu jangan yang pelik lah. Jangan yang pelik sangat lah sebab ada di kalangan khilaf kan, khilaf yang menyatakan bahawa Sayyidina Ali dengan Sayyidina Abu Bakar yang mana yang lebih aula. Tapi memang dua-dua tu kalau fadilat dia pun memang banyak tu. Sayyidina Abu Bakar fadilat dia pun berjilid, Sayyidina Ali fadilat dia berjilid. Memang khilaf lah. Berkalangan para ulama menentukan siapa yang paling afdal di kalangan umat. Benar? Dia sebut pula ni. Umur ni sebut Sayyidina Ali Syiah ni dah. Tapi memang Syiah tu memang bila disebutkan Sayyidina Ali, ulama akan sebutkan bahawa dia tu tasyayyuh. Tasyayyuh tu maksudnya dia ada unsur-unsur Syiah sikit. Tapi ada dua jenis Syiah. Satu Syiah yang okey, yang diterima periwayatan hadis dia, iaitu apa? Yang hanya mengatakan Sayyidina Ali itu adalah paling afdal di kalangan para sahabat. Tapi dia tak kutuk sahabat. Kan? Itu dia panggil tasyayyuh. Macam Syiah Zaidi. Ada satu Syiah dia panggil Rafidhi. Rafidhi apa dia? Dia kata Sayyidina Ali kemudian kutuk sahabat yang lain. Itu Rafidhi, itu Syiah mazmum. Itu tidak boleh diterima periwayatannya. Baik. Allahumma ladzim. Baginda telah mengembalikan mata Qatadah bin Nu'man selepas ianya terkeluar
hingga menghinggap pipinya. Betul menghinggap. Maksudnya dia jatuh sini kan. Menghinggap betul, menghinggap. Saya tak tahu lah apa terjemah situ. Perkataan Melayu tak tahu. Mengalir boleh, mengalir. Mata tak mengalir. Mata, keluar mata. Terhayul. Terhayul. Ha? Ha? Tergantung kan? Boleh kata tergantung lah. Apa terjatuh di pipi? Jatuh. Sehingga terjatuh di pipinya. Jatuh ke kepuk kan? Menghinggap boleh tak? Tak boleh tak? Menghinggap macam lepas ni kan? Ha? Maksudnya perkataan tu maksudnya jatuh mata kan, terkeluar, tersembur keluar saya ke sini kan, adalah tu apa, dia punya tali mata tu kan, tali mata tu. Ha? Meleleh. Meleleh. Meleleh je mata meleleh juga tu, ayak lah meleleh. Meleleh tu darah kan. Apa? Bahayun. Menghinggap. Ha? Terkeluar lah. Keluar hingga ke pipi. Melekat kan? Ha? Apa dia? Contoh tadi. Betul. Betul. Keluar. Jatuh bagi sini. Ha. Bergolek-golek. Tak kena kau golek-golek tau. Payah Melayu ni. Tak berhenti dia oleh kamu dewang ni. Okay. Maka matanya selepas adalah lebih baik. Ha? Maka matanya selepas itu adalah lebih baik dari sebelumnya. Saya Nabi letak balik, angkat ni, kuk masuk, boleh elok balik. Kan? Satu mukjizat ni memang apa mukjizat yang kata apa ajaib tu apa? Pertama ialah apa? Adalah mengembalikan semula apa yang dah putus tu. Itu satu. Dan kemudian apa dia? Bagi elok balik mata. Lagi elok daripada sebelum tu. Memang dahsyat sungguh lah. Dan dia sudut kajian perubatan tak boleh nak buat macam tu. Bakar perubatan macam mana pun tak boleh. Kan? Okay. Baginda telah mendoakan Abdullah bin Abbas supaya diberikan ilmu tafsir dan kefahaman dalam agama. Ini memang masyhur lah. Apa dia doa tu? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Okay. Baginda telah mendoakan unta Jabir, maka dia telah menjadi pemenang dalam perlombaan yang sebelum ini sentiasa kalah. Jabir kan selalu unta tua ni. Nabi tampak famabalu apa jamalu kaya Jabir. Kan dia tampak laju terus. Kan? Unta ni ada syarat Jabir. Baginda telah mendoakan Anas dengan umur yang panjang, harta dan anak-anak yang banyak. Sayyidina Anas selama meninggal umur 120 tahun. Waktu dia meninggal tu ada berapa anak-anak cucu cicit tu 100 berapa? 106 kan? Dia macam ha? Kata dia 130. Jauh boleh. Ada 30. Cucu cicit pun semua. Cicit. Dia pun ramai tau. Tak mati. Kalau kita anak pun tahu apa. Jadi dia kata berkat Sayyidina Anas. Kenapa? Dia berkhidmat dengan Nabi SAW. Okay. Baginda juga telah mendoakan tamat-tamat Jabir dengan keberkatan. Maka dengan itu dia dapat melangsaikan hutang-hutangnya dan telah berbaki selepas itu lebih daripada 13 wasak. 13 wasak ni dianggarkan kalau 5 wasak sama dengan 890 kilo. 5 wasak. Kalau 10 lebih kurang 2 tan. 2 tu bakal lebih tu lah. Maksudnya 1 tan berapa? Lori kecil tu 1 tan lah. Lori kecil yang setengah kan? Setengah tan. Yang 1 tan baru kontena. Ha? Besar tu kan? 1 tan lah. Banyak 1 tan. Doa kan? Okay. Baginda telah memohon supaya diturunkan hujan. Maka turunlah hujan selama seminggu. Seminggu turun. Terus seminggu. Saya banjir kan? Kemudian baginda memohon supaya dicerahkan semula langit dan kemudian awan pun mula beralih pergi. Apa doa dia? Allahumma hawalaina la alina. Itu doa dia Nabi SAW.
Ya Allah, biarlah bulan bulan awan ni keliling kami, janganlah di atas kami. Nabi tunjuk, yang Nabi tunjuk awan itu seperti itu disebutkan dalam hadis. Baginda telah mendoakan ke atas Utbah bin Abi Lahab. Utbah bin Abi Lahab ni siapa dia? Ingat tak? Utbah bin Abi Lahab menantu Nabi dulu. Menantu Nabi yang dulu kan. Apabila Nabi suruh dia masuk Islam, dia tak mahu. Dia pergi cerai pula cucu Nabi, isteri Nabi. Siapa dia? Ruqayyah. Dia cerai pula. Kan, maka dia telah dipaham oleh singa ketika berada di daerah Zarqa yang terletak di Syam. Telah faham singa. Pokok telah menyaksikan kerasulan baginda seperti yang disebutkan dalam hadis bahawa seorang Arab Badawi telah baginda ajak untuk memeluk Islam. Maka dia berkata, adakah di sana ada yang menjadi saksi atas apa yang kau dakwakan itu? Maka kata Nabi, ada. Pokok ini jadi saksi. Kemudian baginda memanggilnya dan pokok tersebut datang menuju ke baginda. Cerita Harry Potter lah. Harry Potter kan ada pokok yang boleh cakap kan. Dia boleh nyanyi. Itu lah. Kalau kita tengok dekat dalam, takut hantu pokok, hantu. Jadi macam kita sebut hantu, tambah lagi dalam silsilah hantu-hantu yang ditakuti. Hantu pokok. Okay. Maka pokok tersebut telah bersaksi kepada baginda sebanyak 3 kali. Kan? Kemudian ianya pulang ke tempatnya semula. Baginda juga telah mengarahkan 2 pokok. Maka keduanya telah berkumpul dan kemudian ia berpisah kembali. Itu disebutkan dalam ini. Baginda juga telah mengarahkan seorang insan untuk pergi kepada pohonan-pohonan tamar dan berkata kepadanya, Rasulullah telah mengarahkan kamu untuk berkumpul. Maka sekaliannya berkumpul. Maka apabila selesai hajat baginda telah menyuruh mereka untuk kembali semula ke tempat asal mereka. Maka kembali dan mereka seperti sedia kala dan tidur. Tidur ni macam biasa. Maksudnya apa dia? Nabi nak buang air. Tak ada tempat panggil pokok mel. Kumpul. Untuk jadikan tempat sementara untuk Nabi berlindung dalam waktu Nabi qada hajat. Okey. Sepohon pokok telah bergerak kepada baginda sehingga sampai di hadapan baginda tu. Ada satu pokok gerak sikit sampai kepada baginda tu. Maka setelah baginda terjaga daripada tidurnya, baginda telah ditanya berkenaan dengan perihal itu. Maksudnya pokok tadi. Sahabatnya, siapa dia pokok awak? Pokok merah ni. Maka jawab baginda, itu adalah pohon yang telah meminta izin Tuhannya untuk memberi salam kepadaku, maka dia telah mengizinkannya. Pokok Nabi salam kepada Nabi. Kan? Pokok Rasulullah Nabi salam. Di depan Nabi SAW. Pokok lah, bukan binatang. Binatang tak pergi berjalan. Pokok jalan. Memang jahit tu tak ada pendalih. Sebab tu dikatakan oleh ulama bahawa Nabi ni, kita kata kan, Nabi diberikan mukjizat ke semua mukjizat yang ada pada Nabi-Nabi sebelum ni. Cuma ada persoalan. Kita kata kayu boleh jadi apa semua boleh jadi kan. Bisa buat jadi pedang sebagainya. Cuma Nabi tak pernah hidupkan mati. Siapa yang hidupkan orang mati? Nabi Isa kan? Nabi Isa hidupkan mati. Jadi macam mana? Adakah Nabi kurang kepada Nabi Isa? Jadi kan? Tak. Nabi lagi dahsyat kepada Nabi Isa. Sebab apa? Kan Nabi Isa hidupkan orang yang mati. Yang Nabi hidupkan benda langsung tak hidup. Batu bercakap. Kan? Pokok berjalan. Lagi dahsyat itu tau. Benda yang saya bukan hidup pun tapi berjalan. Kan? Lagi dahsyat banding kepada Nabi Isa. Itu nak kata apa? Nabi SAW. Ini kita baca dahsyat. Batu-batuan dan pohonan telah memberi salam kepada baginda pada malam kebangkitan baginda dengan lafaz Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan baginda telah berkata bahawasanya, aku mengetahui akan suatu batu di Mekah yang telah memberikan salam kepadaku sebelum aku diutuskan. Nabi lalu mendengar Assalamualaikum kan. Assalamualaikum kan. Siapa dia orang ni kan. Itu adalah batu. Nanti kalau kita lalu Assalamualaikum. Tengok rambut panjang kan. Itu putih nak tahu sebelah. Batang tamar menangis kepada Nabi SAW. Batang tamar kat mana dia nangis ni? Baca Nabi. Kisah apa? Ada mimbar kan? Asalnya daripada mimbar Nabi SAW. Yang apa? Dia jadi mimbar Nabi SAW. Lepas tu diganti dengan apa? Mimbar yang dibuat oleh ada seorang Bani Najjar. Dibuat mimbar baru. Teriak kan? Sehingga apa? Sehingga Nabi perlu dia
Ada? Yang dia dah jadikan tiang. Ada? Maksudnya Ya? Saya tak tahu sebab disebutkan hadis ditanam. Dia kata sebab yang tulis juga yang kat mimbar apa yang banyak apa nama tu? Rawdah lah. Dekat sebelah tu ada satu kawasan dia nampak jadi yang susun jadi berbabas. oh, Susun tinggi gitu kan. Atau sekarang kata bawah dia dah jadikan tu. Dia dah jadikan tiang. tiang. Sebab kan tak buang. Tak tahu. Itulah kenapa dia ni sebagai freezer ni dia jadikan tiang. Tiang. Orang tak bawa api buang. Sejak kami kita. Banyak rumah yang hancur kan. Ni. Rumah apa yang dikatakan peninggalan rumah yang dulu dihancurkan? Yang apa tempat apa rumah Nabi dengan dia tahu buat apa? Buat toilet. Toilet kat Mekah. Rumah Nabi dengan apa? Khadijah dengan anak-anak dia yang first tu kat Mekah, dia buat apa? Dia buat toilet. Buat toilet kat sana. Ada seorang isteri Nabi, tak ingat nama dia, apa ada kubur dekat tepi jalan. Tak ingat apa nama salah seorang. Dia tak berapa masyhur isteri Nabi tu, tapi kata orang-orang tak tahu. Kita orang ni lah kita kubur tu. Dia dalam perjalanan nak pergi tempat mikot. Mikot kan? Dekat Zuhri Park. Tak ingat lah mana. Tapi kubur tu memang dia kata orang yang tahu kubur. Tahu Tapi dia pihak rasa. pemimpin dia tak nak. Syirik. Tapi kubur tu jadi itu kosong, buntu apa. Cuma kita kan. Astagfirullah. Okey. Batu kerikil bertasbih ketika berada di dalam tangan Nabi SAW. Okey. Begitu juga makanan dan bahawasanya daging kambing, kambing bahasa utara kambing telah mengkhabarkan kepada baginda bahawa ia telah diracun. Kali unta. Seekor unta telah mengadu kepada baginda bahawa ia diberikan makanan yang sedikit dan diasak dengan kerja yang banyak. Maksudnya dikesian, susuk kan dibuat kerja macam. Dan seekor kijang telah memohon baginda untuk meneraikan ikatan kepadanya bagi menyusukan anaknya. Kemudian baginda melepaskannya dan telah mengucapkan dua kalimah syahadah tu. Baginda juga telah mengkhabarkan tentang tempat kematian bagi beberapa golongan musyrikin pada hari Badar. Maka tiada satu pun melainkan mati di tempatnya. Tempat masing-masing tu mati. Ni tempat ni. Lihat? Okay. Baginda telah mengkhabarkan bahawa akan ada kelompok dari umatnya berperang di laut dan bahawasanya Ummu Haram binti Milhan adalah dari kalangan mereka. Maka apa yang dikhabarkan itu telah berlaku. Maksudnya pada zaman Sayyidina Osman, first dia panggil apa? Ustul ni. Ustul tu salah itu. Angkatan tertaluk lah. Tertaluk yang dibawa daripada apa? Kerajaan Islam untuk membuka kawasan-kawasan di laut Mediterranean. Waktu tu siapa yang masuk? Ummu Haram ibni Milhan. Kan atas sahabiah daripada kalangan Nabi SAW, di kalangan apa? Para sahabat. Dan dia meninggal dalam apa? Peperangan tersebut. Sekali dikuburkan kat mana? Cyprus. Tahu Cyprus kat mana? Cyprus. Turki ada pulau Cyprus. Okay. Baginda juga telah berkata kepada Osman, kamu akan ditimpa bala yang dahsyat. Apa yang telah dikabarkan itu telah berlaku dan beliau telah dibunuh di rumahnya. Sayyidina Osman dibunuh dengan apa? Siapa yang bunuh? Khawarij. Kan? Khawarij. Waktu baginda Sayyidina Osman tengah baca Al-Quran. Baginda juga telah berkata kepada Al-Ansar, sesungguhnya kalian akan menghadapi bahawa akan dilebihkan orang selain kalian selepas ketiadaanku nanti. Maksudnya Ansar ni bila dah tak ada baginda Nabi SAW, dia pun tak orang tak tahu langsung berkenaan dengan Ansar. Betul tak? Sebab apa kisah-kisah orang Ansar ada tak depa ni mendapat tempat dalam kerajaan? Tak ada langsung. Terutamanya pada kerajaan Bani Umayyah, tak ada langsung. Tak ada langsung. Memang tak apa ditolak tepi langsung dengan Bani Asad. Nabi SAW sebut kata kamu akan hadapi benda ni dan sabar. Kan sehinggalah kamu bertemu aku di haud kolam Nabi SAW.
waktu nak pilih pengganti Nabi pun kan Ahlul Bait berbalah dengan Ansar kan, siapa yang lebih layak ganti Nabi. Itu pasal yang lepas tu kan. Yang nak lantik pemimpin selepas Nabi tu kan. Ahlul Bait kata kami lebih layak, Ansar pun kata kami lebih layak. Itu ada masalah tu, yang masalah Sayyidina Abu Bakar tu kan. Jadi itu tak masalah. Itu memang Bani Ansar ni masuk lagi dalam kerajaan semua. Kerajaan, masalah pentadbiran, kemasyarakatan, cuma selepas tu. Selepas daripada Khulafaur Rasyidin tak ada semua. Betul tak? Nah, Bani Ansar ni memang ni, bahkan Al-Ansar macam di kalangan geng Ansar dituduh dia Khawarij, dituduh dan sebagainya, maksudnya dituduh membelok kepada kerajaan. Itu memang dahsyat yang dia perkenal Al-Ansar. Begitu juga Ali bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pada zaman bila? Zaman Umayyah. Jadi dinasti Umayyah. Dia nak? Ini maksudnya pencitraan cerita berkenaan benda yang bakal berlaku. Satu mukjizat itu. Nah, seterusnya baginda juga telah berkata kepada Al-Hasan, sesungguhnya cucuku ini penghulu, dan sesungguhnya Allah akan memperdamaikan dengannya dua puak yang besar di kalangan muslimin. Siapa dia? Isu berkaitan dengan apa? Kan sebelum ni fitnah berkenaan dengan Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali je tak? Sayyidina Ali. Lepas tu gaduh. Sayyidina Ali dimati dikena bunuh dengan Khawarij. Kemudian Sayyidina Muawiyah masih ada lagi. Lepas tu kemudian puak kufar melantik Sayyidina Hasan wakil ganti ayah dia. Jadi khalifah. Jadi khalifah yang ke-6 adalah Sayyidina Hasan. Sayyidina ke-6, yang kelima. Dan siapa dia? Sayyidina Hasan. Selama pun 6 bulan. Apabila dah habis 6 bulan tu, Sayyidina Hasan kata tak. Dan ni dia kalau dia nak kerjaan, dia bagi kerajaan. Pada apa? Sayyidina Muawiyah berdasarkan syarat-syarat itu. Lepas tu bagi habis settle. Habis selesai isu fitnah yang berlaku di kalangan sahabat. Tahun tu tahun penyatuan semula di kalangan muslimin, dipanggil Amu Al-Jamaah. Amu Al-Jamaah. Itu Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu. Baginda juga telah mengkhabarkan berkenaan dengan pembunuhan Al-Ansi Al-Kazzab yang berada di San'a pada malam ia dibunuh, dan siapakah yang membunuh itu. San'a ni kat mana? Yaman. Nabi boleh beritahu, dia dah mati dah orang yang beritahu ni. Siapa yang bunuh dia? Dia boleh beritahu. Dia beritahu waktu tu dulu tak ada telefon, WhatsApp. Kan tak ada. Dulu memang apa? Diketahui melalui ilham ataupun pemberitahuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baginda juga telah berkata kepada Sabit bin Qais bahawa kamu akan hidup dalam keadaan terpuji dan mati sebagai seorang syahid. Maka dia dibunuh dalam hari peperangan Al-Yamamah. Peperangan Yamamah, peperangan apa? Peperangan menentang orang murtad. Itu peperangan Yamamah. Seorang lelaki telah murtad dan menyertai pihak musyrikin, maka telah sampai berita kematiannya. Maka sabda baginda, sesungguhnya bumi tidak menerimanya. Maka demikian itulah yang berlaku. Bumi tak terima. Jam. Dan baginda telah berkata kepada seorang lelaki yang makan dengan tangan kirinya, makanlah dengan tangan kananmu. Maka katanya, aku tidak mampu. Maka sabda Nabi, kamu tidak akan mampu. Dan maka selepas itu dia tidak lagi mampu untuk mengangkat tangannya ke mulut. Dikatakan siapa dia yang geng munafik. Dia bukan Islam pun. Tapi waktu itu dia berlakon Islam depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu itu dia dia makan dengan tangan kiri saja. Dengan tanda bongkok depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata makanlah dengan tangan kanan. Dan tak mampu. Tak boleh. Redang, tak mampu sungguh. Tak boleh turun. Tangan dia cacat. Betul-betul dia. Jadi disebutkan sini dia ni bukan di kalangan para sahabat. Dia ni bukan di kalangan siapa? Para sahabat. Dia adalah golongan munafik. Sikit ni. Bila begitu muka tu. Baginda telah memasuki Mekah pada tahun pembukaannya, dan ketika itu berhala tergantung di sekeliling Kaabah. Di tangan baginda memegang tongkat qadi. Tongkat qadi tu benda yang kita sebut kecil. Yang macam cota ni. Cota. Bukan cota kan? Cota tu nak pukul. Tak tahu lah. Tapi cota tu yang tu kan? Yang pukul apa yang Bruce tu kan? Kan? Cota yang hilang. Dia tebal kan? Cota dia tebal. Makan. Tapi cota dia ada bahagian pemegang. Oh ya? Bahagian depannya bahagian atas dia tebal. Dia guna untuk pukul.
Oh, contoh yang tu, lele. Sehingga tu contoh tu yang Bruce Lee tu. Yang dia ada rantai kan. Yang dia dua. Saya suka. Saya dah tahu. Kan. Sebenarnya teruk mana ni. Okay. Maka baginda mula menunjukkan kepada berhala tersebut sambil berkata, Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Telah datangnya kebenaran dan musnahnya kebatilan. Dan sekadanya itu jatuh satu demi satu. Tunjuk jatuh. Dan kisah Mazin bin Abi Al-Abubah Al-Attai dan Sawad bin Qarib dan semisal keduanya. Ini kisah ni saya tak pasti saya jumpa. Kisah apa? Okay, Dhab. Isu apa dia? Siapa dia Dhab? Dia awak pada pasir telah menyaksikan kenabian Nabi SAW. Dia mengucap ucap dari Nabi SAW. Dan baginda telah memberi makan kepada 1,000 orang dari segantang Bali ketika peperangan Khandaq. 1,000 orang daripada segantang. 1,000. Macam kita silemak tu untuk 1,000 orang. Silemak tu 1,000. Nah. Maka sekalian mereka kenyang dan terdapat lebihan daripada lebih gitu. Dan baginda juga telah memberikan makan dari buah tamar yang sedikit. Dan baginda telah mengumpulkan lebihan makanan yang disimpan di atas hamparan kulit, maka baginda telah mendoakan ke atasnya dengan keberkatan. Kemudian baginda telah membahagi-bahagikannya kepada tentera lalu kesemuanya mencukupi. Ini pada peperangan Tabuk. Bila nak sampai kepada Tabuk tu kau sejuk. Dekat dengan Syam, dekat dengan apa? Dengan Syam, itu Syria. Waktu tu habis makanan tu lah. Macam mana? Kita bentang apa? Macam tika. Kumpul lah mana baki yang ada. Kita doa. Semua makan. Cukup. Boleh tak? Sebab waktu tu apa dalam hadis tu menyebutkan bahawa apa? Depa ada cara macam mana kita nak ni nak makan, kita sembelih unta-unta yang dibawa oleh pahlawan-pahlawan ni. Nak makan makanan tak? Sebab apa dia? Makanan-makanan nak habis sikit-sikit je. Lepas tu Sayyidina Umar katakan nak sembelih unta, kita kena jalan kaki je ni. Boleh tak? Lepas tu nak perang boleh, kita nak habis macam mana? Sayyidina Umar kata macam ni lah Rasulullah kan. Kita ni buat letakkan apa kapel tika daripada kulit tu dia bagi pada letak. Lepas tu apa kumpul semua makan dan Nabi doa semua makan tak boleh tak berhenti. Sampai kenyang semuanya. Boleh tak? Tu cerita dia. Okey. Baginda telah didatangi oleh Abu Hurairah dalam beberapa tamar yang telah disusun di tangannya. Dia letak tamar dan katanya, doakan bagiku pada sekalian ini supaya ianya diberkati. Maka baginda telah berbuat demikian itu, berdoa. Maka kata Abu Hurairah, maka aku keluarkan darinya sekian banyak tamar dan satu wasak di jalan Allah Ta'ala. Maksudnya dia pernah berperang masuk daripada tamar tu juga. Tamar sikit ni kan. Dan kami juga telah makan daripadanya dan telah memberikan makan kepada orang lain sehinggalah ianya terputus di zaman Sayyidina Osman. Dan Sayyidina Osman berapa tahu? Sejak daripada Nabi meninggal pada tahun ke-11 Hijrah sampai ke zaman Sayyidina Osman dah masuk yang lebih 30 tahun. Lebih 30 tahun. Baru habis tamar. Makan berapa tamar lah kan? Pada syair dah Allah. Dan baginda juga telah menjemput ahli sufah untuk makan sedulang sarit. Apa maksud sarit? Roti yang dikoyak-koyak dan dituangkan di atasnya sup. Sarit, pergi sarit. Macam apa? Boleh kita makan. Bisa makan? Kena macam Mesir Fatah. Bisa makan Fatah. Ada tak? Mesir apa ni? Dia tak reti. Ketiga bisa makan? Tak makan? Fatah. Tak ada tak? Makan Melayu ha? Kena makan benda Mesir sikit kan? Macam ni Mesir. Tapi tak apa, dekat Half Moon boleh beli. Half Moon di mana kan? Seri Kembangan. Itu sedap, kena arak sedap. Dia minta ke dia Fatah. Fatah tu kau macam roti canai tu pecah cocok. Lepas tu buat kuah banjir. Itulah, tapi pada sup lah, kuah sup lah. Kalau mamak kita buat kuah ni kan. Kuah apa? Kuah dal. Bila itu dipanggil apa? Sari. Istilah apa? Sari. Sari ni bagus untuk makan. Kerana Nabi suka makan tu. Boleh buat lah. Saya makan banjir, kuah apa? Kuah roti canai banjir, makan sari kan. Maka aku sengaja berlengah-lengah supaya mereka dapat mengajak aku saja lewat-lewat. Ahli Sufah ni sebenarnya, Ahli Sufah ni adalah orang khusus yang datang menumpang di Madinah untuk mengaji dengan Nabi. Dia main daripada jauh,
pada tahun daripada tahun ke-9 dia panggil Amul Wufud. Tahun ke-9 dia panggil Amul Wufud. Orang daripada sekitar apa dia? Jazirah Arab, tanah Arab datang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk antara yang dah masuk Islam. Antara yang dah masuk Islam daripada kalangan kabilah, dia datang untuk mengaji dengan Nabi. Antara yang masyhur sampai Abu Hurairah. Duduk kat situ memang apa? Satu kawasan masjid tu dipanggil kawasan Sufah. Dipanggil macam asrama, lingkungan asrama untuk student-student dulu. Kan? Tapi ini di zaman usia dan Nabi yang duduk dia duduk jamu makan. Kemudian dan tidak ada yang tinggal dalam dulang itu melainkan saki-baki sedikit sahaja di hujung dulang. Ada dulang sikit. Maka Rasulullah SAW telah menghimpunnya, Nabi himpun sehingga menjadi sebanyak satu suapan. Ada satu suap. Maka baginda telah mengambil dengan jari-jari baginda sambil berkata, makanlah dengan nama Allah. Kul bismillah. Kan? Kata Abu Hurairah, demi Allah, aku berterusan makan darinya sehingga aku kenyang. Kita pergi. Kenyang. Banyak di kisah Abu Hurairah ni. Satu gelas susu, share 25 orang. Tinggal di supah ni. Ada ni habis ni. Kan? Sampai kat Abu Hurairah, tinggal sikit lah. Abu Hurairah minum. Lagi minum. Sampai dia kenyang, dia tak aku tak minum susu lepas ni. Banyak susu yang diminum. Okey. Air juga telah keluar dari antara jari baginda sehinggalah keseluruhan kaum dapat minum dan berwuduk dengannya. Bilangan mereka ketika itu adalah 1,400 orang. 1,400. Dan baginda pernah didatangkan dengan sebekas air, maka baginda letakkan jari baginda ke dalam bekas tersebut, namun bekas tidak muat untuk diletakkan sekalian jari. Maka baginda masukkan 4 jari dari jari-jari baginda dan berkata, marilah. Main. Bersama-sama tahu main. Maka sekalian mereka berwuduk dengannya, sedangkan bilangan mereka itu 70 ke 80 orang. Maksudnya bekas kecil yang masukkan 5 ni tak ada. Sumpat. Kan? Air daripada tangan Nabi SAW. Suatu dalam kitab fiqh, dia tanya, apakah air yang paling mulia sekali? Dia kata air Zam-Zam tak? Air yang keluar daripada jari-jari Nabi SAW. Nah, itu afdal. Kalau orang tanya soalan tak? Adakah air mutlak? Okay. Satu dia cakap afdal miyahi ma'un qad naba' min baini asabi'in nabiyyin muttaba'. Itu dia punya apa syair dia. Afdalul miyahi ma'un qad naba' min asabi'in nabiyyin muttaba'. Ini syair yang dibaca tak kena lah. Bila kita baca kena tak dah noh. Dah baca. Kita baca insya-Allah. Diriwayatkan dalam peperangan Tabuk bahawa baginda telah sampai ke kawasan air yang tidak mencukupi walaupun bagi seorang. Ada saya sikit kan. Sedangkan sekalian mereka berada dalam keadaan dahaga, maka mereka telah mengadu kepada baginda. Maka baginda telah mengambil sebatang anak panah dan mencucuknya ke tanah. Maka air mula terpancut keluar dan sekalian mereka minum sehingga hilang dahaga mereka. Dan bilangan mereka itu mencapai 30,000 orang. Sekelompok manusia telah mengadu kepada baginda berkenaan dengan masinnya air pergi mereka. Maka baginda datang bersama beberapa orang dari sahabat baginda sehinggalah sampai di hadapan pergi. Maka baginda meludah ke dalamnya, maka terpancarlah mata air tawar dari dia. Dikatakan dalam riwayat lain rasanya seperti salsabila. Salsabila dia air apa? Salsabil ni air ni. Allahumma salli alaihi halia. Kita pun halia yang sejarah ni sikit. Kalau orang Arab dia suka air halia tu gula sikit, dia suka air halia. Kita ada minum air halia ni. Ada juga kan kita putih halia lah macam-macam. Buang wangi Buang kita minum dah satu sikit perut kan. Tapi tak dia suka minum teh halia ni. Dia panggil salsabil. Kita minum berubat kan. Ada ayat Quran kan sebut salsabila kan? Ada. Ayat surah Qal Al-Insan tu kan? Al-Insan kan? Allah. Okay, mana ni? Okay. Baginda juga telah didatangi oleh seorang wanita dan bersamanya seorang bayi yang botak. Kemudian baginda menyapu kepadanya. Maka terus tumbuh rambutnya dan hilang sakitnya. Kemudian ahli Yamamah
ahli Yamamah ni macam kat mana Yamamah sekarang ni? Dekat Riyadh, Saudi. Yamamah. Keturunan geng-geng apa? Najat daripada apa? Kawasan Najd. Kemudian ahli Yamamah juga berbuat demikian. Maka seorang wanita telah datang kepada Musailamah. Siapa dia Musailamah? Nabi palsu. Kan dengan seorang bayi kata, maka dia menyapu kepada menyapu kepala kepala bayi tersebut, lalu botaklah kepala budak tu dan sekalian keturunannya tu. Botak tu kan? Dia nak tunjuk kata mukjizat jadi lain. Turunan. Saya siapa botak lagi? Siapa lagi botak tu keturunan dia pun botak. Tu dia panggil apa? Kalau kita panggil perbuatan yang apa, kalau kita panggil apa, benda mencari adat yang zahir daripada Nabi, itu dipanggil mukjizat. Kalau perkara mencari adat yang zahir daripada orang soleh, dia panggil karamat. Kan tidak? Karamat. Kalau perkara pencari adat yang zahir daripada ahli-ahli apa? Ahli-ahli maksiat, dia panggil apa? Sihir. Sihir. Ataupun perkara mukjizat cara mencari adat yang zahir pada orang-orang jahat ni, dia panggil istidraj. Maksudnya contohnya Fir'aun kaya gila, tak sakit sesemam tak pernah, tak ada macam apa kita cup tak ada, sesemam tak pernah. Tu panggil apa? Istidraj. Sebagaimana apa Allah SWT sebut dalam Al-Quran, wazarhum fi tughyanihim ya'mahun, kita biarkan dia apa dalam keadaan apa, dalam keadaan zalimnya mereka itu kekal lama. Itu pergi istidraj. Qarun kaya apa? Apa kaya gila, tak beriman pun. Istidraj supaya bagi kekal dalam apa dia punya apa? Dari kesesatannya. Ada satu lagi, dia panggil apa? Ihanah. Ihanah ni dia perkara mencari adat tapi apa? Tetapi khilaf dengan benda yang didakwa dia. Dia dakwa kata apa? Aku Nabi, sentuh budak ni, ambut apa? Ambut akan tumbuh. Makin botak. Tu Allah nak menghina dia. Bukan dia botak, keturunan dia pun botak. Kan? Tu satu penghinaan. Begitu juga disebutkan dalam riwayat yang Musailamah ada orang kata, tolonglah Musailamah ni, ayatku pergi ni, tolong bagi tambah ayat kan. Wah, dia pergi dia duduk. Dia duduk kering pun dia kata tu. Asalnya tambah dia kering pun. Tu benda yang berlaku tu adalah bercanggah dengan dia yang dia dakwa. Itu dia panggil istilah ihanah. Nah, betul tu irhas. Irhas apa dia? Benda pencari adat yang zahir sebelum daripada kenabian. Dia nak Allah. Dan telah berlaku bahawa telah patah pedang Uqashah pada peperangan Badar. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepadanya sebatang kayu, maka tak kala berada di tangannya ia bertukar menjadi pedang. Maka pedang itu kekal disimpan olehnya. Tu pedang Uqashah. Suatu ketika di parit Khandaq bahawa terdapat sebuah batu besar yang tidak dapat dipecahkan oleh tukul. Maka Nabi SAW telah memukulnya dan ia telah bertukar menjadi timbunan pasir yang halus. Dia waktu bila waktu nak korek parit. Waktu dikatakan dalam riwayat, Nabi waktu ketuk tu ada 3 kali. Pertama, Allahu Akbar, Futihal Khaybar. Kita akan dapat Khaybar. Yang kedua, Allahu Akbar, Futiha As-Sun'a. Kita akan dapat apa? Yaman. Allahu Akbar ketiga, Futiha Al-Parsi. Parsi kerja tu. Disebut waktu dia ketuk batu. Baginda juga telah mengusap kaki Abu Rafiq yang telah patah, maka sembuhlah ia dengan serta-merta seakan-akan tidak pernah sakit sebelum ini. Abu Rafiq adalah dia pembantu Nabi, khadam Nabi SAW. Baginda Nabi SAW memiliki mukjizat yang terlampau banyak yang tidak dapat dihitung oleh mana-mana kitab maupun dikumpul di dalam mana-mana diwan karya. Diwan karya macam diwan syair. Boleh? Settle, kita masuk pada bab yang terakhir, iaitu berkenaan dengan kewafatan Nabi SAW. Bab pada menyebutkan kewafatan baginda SAW. Baginda telah wafat tak kala berumur 63 tahun. Dikatakan selain itu pada hari Isnin. Di waktu buha yang panas
pada 12 Rabiul Awal. Pada berapa hijrah? 11 hijrah. Pada tahun ke-11 hijrah. Baginda telah gering selama 14 hari dan dikebumikan pada malam hari Rabu. Pada malam hari Rabu. Tak kala baginda dalam sakaratul maut, di sisi baginda terdapat sebuah bekas terisi air. Maka baginda letakkan tangannya di dalamnya, kemudian menyapu muka baginda sambil berkata, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, bantulah aku untuk menghadapi sakaratil maut. Maka kata Fatimah, alangkah beratnya kesusahan yang engkau hadapi, wahai ayah. Maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam, tiada lagi kesusahan bagi ayahmu selepas hari ini. Tak ada. Ini yang rilas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian dari sahabat baginda tidak mempercayai peristiwa tersebut kerana terkejut. Semua terkejut dengan keadaan apa? Dengan keadaan yang berlaku tersebut. Dikatakan bahawa ia berlaku pada Umar radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar kata siapa yang berkata yang sedemikian adalah benar dusta. Aku akan pancung pada dia. Itu yang masyhur dan berbeza. Manakala Osman pula terdiam membisu, Ali pula jatuh terduduk, dan tidak ada yang lebih sabar berbanding Al-Abbas dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maksud sahabat tu mesti kekal, dia mesti ditindakan dengan kemudian. Tak ada masalah. Kemudian bahawa sesungguhnya mereka telah mendengar suara dari pintu bilik. Kan kisah yang masyhur apabila Nabi SAW dah meninggal. Waktu tu kita pergi habis dalam keadaan Madinah kelang kabut, semua dalam keadaan tak keruan. Para sahabat yang masyhur yang besar pun selain daripada Abu Bakar, semua duduk keadaan dering semua. Sayyidina Ali terduduk tak tahu nak buat apa, Sayyidina Osman dia membisu, Sayyidina Omar waktu tu terpekik dengan tolong. Sebab yang kata-kata Nabi Muhammad, aku akan potong kepala dia. Sungguhnya apa? Nabi itu seperti Musa. Maksudnya dia pergi sementara kepada Allah Ta'ala, dia akan kembali. Dia kata macam tu. Waktu tu dalam keadaan keadaan yang begitu getir. Sehinggalah Sayyidina Abu Bakar waktu tu kata kepada ala rislika ya Umar. Ala rislika ya relax Sayyidina Umar. Relax. Ala rislika ya Umar. Lepas tu dia kata apa? Innama man abada Muhammadan fa innahu yamut. Wa innahu man abada Allah fa innahu hayyun la yamut. Siapa yang beribadat kepada Muhammad, dia akan mati. Tapi siapa yang beribadat kepada Allah, dia akan kekal, dia tidak akan mati. Dan dia baca ayat Quran, wa ma Muhammadun illa rasul. Kan? Wa Muhammadun illa rasul, betul qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta aw qutilat, itu sebenarnya satu ayat. Sehingga Sayyidina Umar bila dengar ayat itu, dia kata itu seakan-akan ayat first yang dibacakan yang aku tak pernah dengar sebelumnya. Sebab apa? Sebab menerangkan berkenaan dengan bahawa Sayyidina Nabi SAW itu adalah Nabi, Nabi, tetapi adalah baginda itu adalah Rasul. Yang manusia biasa di kalangan manusia, disediakan untuk pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang keadaan tu. Dan waktu tu Sayyidina Abu Bakar baru balik daripada berdagang. Balik daripada berdagang. Sayyidina Abu Bakar waktu Rasulullah tak ada. Sayyidina Abu Bakar waktu tu dia keluar berdagang sementara. Bila sampai bertemu dengan Nabi SAW, dia buka pada tutupan wajah Nabi SAW dengan dia kata tibtahayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Kamu ni Rasulullah dalam keadaan hidup pun elok, dalam keadaan mati pun elok. Elok bagi Nabi SAW. Dan dia pujuk, dan kemudian dia bercakap pada Sayyidina Umar tu. Dia bercakap pada Sayyidina Umar yang dia pisahkan tadi. Kemudian bahawa sesungguhnya mereka telah mendengar suara dari pintu bilik. Janganlah kalian memandikannya kerana dia dalam keadaan suci lagi disucikan. Kemudian didengari pula suatu suara yang berbunyi, mandikannya ataupun mandikanlah, kan? Maka sesungguhnya itu iblis dan aku ini Khadir. Kisah berkenaan dengan Ada iblis yang mengatakan jangan mandikan jasad Nabi. Ada satu suara menyebut berkenaan dengan mandikan jasad Nabi. Siapa yang sebut tu? Nabi Khidir. Dia khilaf di kalangan berkenaan dengan riwayat ni. Tapi tak ada masalah. Okay. Adakah Nabi Khidir tak mati? Ada masalah kan. Bisa dengar Nabi Khidir kan? Nabi Khidir isu dengan Nabi Ibrahim dalam surah Al-Kahfi. Dengan Nabi Musa kan? Adakah Nabi Khidir tak mati? Masyhur di kalangan ulama-ulama terutamanya ahli sufi bahawa Nabi Khidir tak mati. Tapi ada di kalangan ulama-ulama hadis yang masyhur seperti Imam Bukhari menafikan kewujudan Nabi
Nabi Khidir. Tapi dia kata apa? Dia kata Nabi Khidir dah mati. Nabi Khidir dah mati. Bukan tak ada, tapi dah mati. Itu Imam Bukhari. Tapi di kalangan ahli sufi dan di kalangan ahli Allah, di kalangan ulama-ulama, saya tak boleh nafi bahawa kita pernah jumpa Nabi Khidir. Pernah jumpa. Tak boleh nafi. Nabi Khidir macam mana? Dia katakan Nabi Khidir macam mana rupanya mukanya Cina-Cina sikit. Dia kadang-kadang duduk, tiba-tiba tak ada. Ini jangan cerita ke orang, kita kata lah, dia kata, okay, cerita ke orang, nanti kata aku sesat pula, kan? Okay, antaranya adalah apa? Adalah waktu Sayyidina Syekh Ali, dia ceritakan bahawa waktu pernah Khidir hadiri, waktu tu kelas pengajian Syekh Saleh Al-Ja'fari. Syekh Saleh Al-Ja'fari. Dia macam mana bentuk dia? Dia muka je Cina-Cina sikit. Pakai serban dalam keadaan apa? Orang petani Mesir. Kan orang petani Mesir dia pakai jubah yang kasar tu, kemudian dia pakai lilit serban macam orang Melayu kan, lilit serban ikut suka. Bukan susun dia serban ni yang ikut ni. Lepas tu tanya soalan susah pula. Orang pelik tanya soalan. Bila nak tanya soalan tu, okey, lepas tu apa Syekh Saleh Ja'fari bila apa sebelum nak jawab soalan dia, jawab soalan orang lain dulu. Kan? Ni pada hari Jumaat. Kan dia pergi kelas Jumaat Syekh Saleh Ja'fari. Bila nak jawab dia tak ada. Dia tak ada mana-mana kan? Kan? Semua orang pelik. Siapa tu kan? Dia kata tu juga Nabi Khidir. Dan itu Syekh Ali dah majlis tu. Dia cerita lah berkenaan dengan apa kisah tu Nabi Khidir. Dia datang dalam keadaan yang apa? Yang misteri sikit lah. Tapi kalau nak jumpa dengan Nabi Khidir, ada syarat-syarat dia. Antara kalau boleh baca, kita ada Mizan Al-Khudri. Mizan Al-Khudri dikarangan oleh Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullah. Mizan Al-Khudri. Itu kalau siapa yang nak baca berkenaan dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir biasa ajak Mizan Imam Sya'rani, biasa kena Imam Sya'rani. Ulama fiqh dan juga ulama tasawuf yang masyhur. Waktu tu dia pening. Imam Sya'rani dia pening. Waktu tu dia mengaji dekat Azhar. Dia pening waktu tu. Dia kata, kalau kita kata hak ataupun kebenaran satu, kenapa kita benarkan mazhab-mazhab fiqh ni banyak sangat? Betul tak? Kita kata kebenaran satu lah. Tak boleh. Kebenaran adalah benda yang mutlak, bukan benda yang apa? Nisbi ataupun relatif. Tapi kenapa mazhab banyak? Dia pening dekat lama, berakhir. Makan tak lalu, minum tak masuk, semua hari yang tu lah. Kan? Sampailah dia tiba-tiba datang seorang lelaki. Dia baik ada dia kata, dia aku ajak hang satu. Kan? Bahawa kesemua tu adalah apa? Adalah beregar pada apa? Pada permasalahan azimah dengan rukhsah. Maksud azimah dan rukhsah, setiap pendapat yang ada dalam syariat Islam berdasarkan mazhab tu, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita apa? Kita susun. Antara benda yang azimah, maksudnya benda yang dilakukan secara berat, ada dilakukan secara rukhsah. Maksudnya kalau contoh kita ambil mazhab ni, kan? Azimahnya dalam perkara batalkan wudu, sekitar sentuh perempuan batal wudu. Kan? Tapi kalau kita pergi kat haji, susah. Untuk semua sebagainya kan. Maka apa? Maka kita berpindah ke mazhab yang lain. Itu dia beri rukhsah. Kenapa? Itu adalah apa? Kemudahan yang diberikan kepada apa? Pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas tu bila Sayyidina Khadir Raja', Sayyidina Imam Sya'rani, tu Imam Sya'rani tulis kitab yang apa? Yang besar, satu jilid besar, nama dia Mizan Al-Kubra. Itu cerita macam mana kisah dia. Kalau siapa baca tu, sesat kau Imam Sya'rani ni. Cia sudah. Tapi apa itu kisah dia. Dan macam mana dia tulis kitab Mizan Kubra yang menjadi sebagai apa? Menjadi antara kitab maqasid pertama yang pernah ditulis. Kitab maqasid untuk menerangkan, dia panggil pemilihan mazhab yang pertama yang pernah ditulis. Boleh baca. Itu memang kita terbaik. Apa berkenaan dengan ikhtiyar al-fiqhi. Panjang pula. Nabi lah sendiri. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. Dan dia mengucapkan takziah kepada bagi mereka dengan berkata, sesungguhnya pada Allah takziah daripada sekalian musibah, pengganti bagi sekalian yang musnah, dan kurniaan bagi segala yang terlepas. Maksudnya kurniaan semula bagi benda yang dilepaskan. Maka yakinlah kepada Allah dan kepadanya lah kalian pulang. Maka sesungguhnya orang yang ditimpa musibah secara hakiki adalah mereka yang diharamkan untuk mendapat ganjaran pahala. Maksudnya apa dia? Masalah musibah yang kita hadapi bukan maksudnya kita hilang benda orang yang sayang. Kita apa lagi? Kita hilang benda yang kita ada.
ataupun kita dapat benda yang kita tak suka, itu bukan musibah yang hakiki, kata dia. Kata Sayyidina Khadir, benda yang hakiki musibah sebenarnya adalah apa? Benda yang kita terlepas daripada melakukan pahala. Sembahyang jemaah tak benar, itu musibah. Kan? Sembahyang tinggal, musibah. Itu. Kan buat jahat atau berdahaka kepada mak ayah, itu musibah. Kan? Bukannya musibah adalah apa? Adalah kita hilang harta ataupun orang yang tersayang. Itu nasihat daripada Khadir. Cuma ni tu dia juga masalah berkaitan dengan video Khadir ni adalah apa? Permasalahan yang khilaf di kalangan riwayat tu. Kebanyakannya diriwayatkan oleh ahli-ahli sufi. Ini. Ya? Sebab nanti kita berbincang lagi detail berkenaan dengan riwayat. Sebab apa kita sirah yang mutabar lain tak ada. Yang ni sirah kita ni je ada. Boleh cek boleh lah. Kemudian mereka bercanggah pendapat berkenaan dengan bagaimana untuk memandikan baginda. Adakah dengan pakaian baginda atau dengan ketiadaan pakaian? Maka Allah telah menidurkan mereka dan terdengar suara yang tidak diketahui dari siapa. Mandikanlah baginda dalam pakaiannya. Maksudnya baginda dimandikan dalam pakaian baginda SAW. Tak ada apa disingkatkan aurat dan sebagainya. Boleh tak? Kemudian mereka terjaga dan seterusnya melakukan yang sedemikian. Dan dari kalangan mereka yang bertugas memandikan baginda adalah Ali, Al-Abbas serta dua anaknya Fadl dan Qutham, dan kedua maulanya iaitu maula Sayyidina Abbas iaitu Usamah dan Syukran. Hadir bersama mereka Aus bin Al-Khawli dari Al-Ansar. Ali tak kala memandikan baginda, dia mendapati tidak ada sesuatu pun yang keluar dari baginda. Maka katanya, sucilah engkau sama ada ketika hidup maupun mati. Maksudnya bila dia keluar tu, kan dia kena mandikan mayat kan. Bila kita nak mandikan, dia keluarkan apa? Najis, kotoran-kotoran dan sebagainya. Tapi Nabi tak ada. Tak ada setelah begitu. Suci dengan Nabi SAW. Baginda dikafankan dalam 3 helai kain putih suhuliyah dan tidak berjubah. Suhuliyah kita bincangkan tadi, maksudnya yang berasal daripada daerah Suhul di Yaman. Dan tidak berjubah dan tidak berserban. Bahkan kain yang digunakan tidak berjahit. Maksudnya kain edah tu balut di Suhul. Baginda telah disembahyangkan oleh kaum muslimin secara bersendirian, tidak diimamkan oleh seorang pun. Sebab apa? Kalur. Siapa lagi berganti Rasulullah? Tak tahu. Masing-masing sembahyang apa? Secara apa? Individu. Ya. Apa hikmah peristiwa ni? Kalau kita tengok para awliya bila meninggal, ratusan ribuan masyarakat datang imamkan. Banding dengan Nabi, orang tak solat secara ramai-ramai. Apa hikmah pada Nabi berlaku macam tu? Sebab waktu tu kita kata ke dalam keadaan Allah Alam, hikmah tak boleh nak cerita jugalah. Cuma hal keadaan tu sebab dia terlampau first time orang yang paling dia ni apa, yang menjaga dia orang tiba-tiba tak ada. Jadi keadaan apa? Dalam keadaan macam kalau lah macam contoh anak-anak first tiba-tiba ayah meninggal, jadi macam keadaan kabur. Jadi masing-masing yang bersendirian lah. Sudah hikmah Allah Alam. Kita nak kata macam mana. So masing-masing waktu tu dah masing-masing berfikir macam mana kita nak buat apa bila Rasulullah tak ada. Macam mana kan masing-masing. Sebelum ni bayangkan berapa tahun, 23 tahun Rasulullah bawa satu panduan satu. Nah, tiba-tiba tak ada. Tanya macam dia macam kelang kabut lah macam dan start sembahyang tu lepas Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar lah maksudnya yang sembahyang jenazah lepas tu diimamkan oleh beliau. Ya. Tu hikmah berkenaan dengan peristiwa ni. Allah Allah. Ya. Itu dia. Baginda telah disembahyangkan oleh kaum muslimin secara bersendirian, tidak diimamkan oleh seorang pun, dan telah dihamparkan kain merah pada kubur yang sebelum ini dipakai oleh baginda. Jadi kain merah tu yang pernah dipakai oleh baginda dihamparkan dekat kubur, dan orang yang turun ke kubur adalah Syukran. Okay. Kubur baginda telah dikorek dengan cara lahat. Apa maksud cara lahat? Dia tepi tu, kan? Cara lahat, yang lahat. Tapi ada satu lagi cara parit, dia panggil cara syok. Cara buat parit. Nah. Dan diletakkan padanya 9 bata. Maksudnya tepi tu diletakkan 9 bata tepi tu. Mereka telah bercanggah pendapat bahawa adakah perlu dibuat dengan lahat atau dengan cara darab, yakni dengan cara parit. Itu dengan cara parit. Dan di Madinah terdapat 2 orang penggali kubur. Seorangnya penggali kubur dengan cara darab, iaitu Abu Ubaidah.
seorang lagi dengan cara lahat, iaitu Abu Talha. Maka mereka bersepakat untuk mengatakan bahawa siapa yang sampai terlebih dahulu daripada kalangan mereka akan terpilih. Maka sampai terlebih awal orang yang melakukan lahat. Siapa dia? Abu Talha. Nah, maka kubur baginda digali dengan cara tersebut. Itu adalah di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana di bilik baginda Nabi SAW. Di bawah betul-betul dengan katil yang Nabi tidur tu, diangkat katil ataupun diangkatkan tilam tu dan dibuatkan kubur dekat situ. Di mana dekat kubur kita tengok tu sekarang tu, betul-betul dekat dengan kubur Nabi SAW. Turut dikebumikan bersama baginda di sana Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Hanya Allah saja yang lebih mengetahui. Tamal kitabu bi'aunillahi malikil wahhab. Tamat kitab dengan pertolongan Allah yang memiliki lagi maha memberi. Alhamdulillah selesai. Yang disebutkan berkenaan dengan kewafatan Nabi SAW adalah apa? Kewafatan Nabi SAW yang disebutkan oleh Sayyidina Anas bagaimana diriwayatkan hadis, apabila datang Nabi kepada kami maka seakan-akan cahaya telah timbul di Madinah. Tetapi apabila ketiadaan Nabi SAW maka apa? Maka seakan-akan Madinah sekelilingnya kelam, gelap itu hitam. Itu dalam keadaan. Dan para sahabat lain apabila dalam keadaan Nabi SAW tak ada, kebanyakan dia tak boleh lagi tinggal di Madinah. Kebanyakan. Sebab apa? Dia nostalgia. Dia jadi sedih, jadi sayu. Setiap masa dia pun ada rutin dia kan, terutamanya Sayyidina Bilal lah. Memang Sayyidina Bilal dia memang tak boleh lagi duduk dengan di Madinah. Sebab apa? Dia nak azan pun dia tak boleh nak azan kat Madinah. Sebab apa? Bila dia azan, dia akan teringat Nabi SAW. Dan apabila dia azan, dia akan apa? Bila dia azan, dia tukar iqamah. Bila dia iqamah, dia akan panggil Nabi dulu. Nabi, jom kita sembahyang Nabi. Itu biasa, kebiasaan dia. Nabi dia sembahyang, Nabi pula baru dia iqamah. Kan? Dia tak boleh, kalau dia nak azan, dia nak panggil siapa, dia tak ada. Dia sedih. Kan? Dia tu dia duduk di Syam dan tinggal di Syam. Itu memang kisah yang masyhur yang diceritakan di kalangan para ulama. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga majlis yang kita jadikan ini, yang kita baca, yang kita amati sirah-sirah Nabi walaupun ringkas, walaupun sedikit, tapi moga-moga ada cebisan keberkatan, dan juga moga yang Nabi lihat daripada amalan kita ni adalah benda yang dapat menggembirakan bagi Nabi SAW. Sebagaimana diriwayatkan oleh hadis yang sahih, riwayat Ibnu Majah bahawa hadis Abdul Amal, Abdul Amal, bahawa Nabi SAW akan dibentangkan amalan umatnya pada satu-satu hari. Dikatakan pada hari Jumaat, hari Khamis. Dikatakan pada hari Khamis. Nabi kata, "Fama wajadtuhu min khairin hamidullah." Maka apa yang aku lihat daripada amalan-amalan umatku yang benda yang baik, maka aku akan bersyukur dan puji kepada Allah Taala. "Fama wajadtuhu min syarrin istaghfartu lahum Allah Subhanahu wa taala." Apa saja yang aku lihat daripada perkara-perkara yang buruk, maka aku mohon ampun kepada Allah Taala. Jadi, moga-moga apabila kita lakukan ini, apabila kita baca yang dalam masa 5 hari yang kita diskusi berkenaan dengan sirah Nabi, kita baca satu demi satu daripada kitab ini, akan mendapatkan benda yang mengembirakan Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun benda sikit, tapi menjadi salah satu daripada tangga untuk kita lebih mengenali berkenaan dengan Nabi SAW. Okay, kita sudah terangkan dulu berkenaan dengan mukadimah kan. Mukadimah penting untuk untuk kita nak masuk pada perbincangan perbahasan sirah yang selepas insya-Allah. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa taala berkati kita lah. Dan macam biasa kita akan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kita akan minta pada masing-masing itu berdoa kan, macam itu kita buat kan, kita tiga tu saya doa, lepas saya doa, dan kita akan first dulu kita selawat dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك
كلماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك